Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Dr. Muhammad Akmal Nor bin Rajukan, Pengarah Pusat Islam Universiti Teknikal Malaysia Melaka, yang diraikan penceramah jemputan kita pada malam ini Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari bin Abdul Rahim Al-Hafiz, yang berusaha Ustaz Muhammad Ashraf bin Sulaiman, Pegawai HDW Islam UTM, Pegawai-pegawai kanan universiti, pegawai-pegawai serta hadirin hadirat dan rahmat Allah SWT sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulakan majlis, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Terima kasih diucapkan kepada hadirin hadirat kerana sudi bersama-sama menyertai program Tafakuh Ibrah Al-Quran yang bertajuk Surah Al-Mu'minun Penentu Kejayaan pada malam ini secara online di Facebook Pusat Islam UTM. Untuk makluman yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz dan hadirin hadirat dalam rahmat Allah SWT sekalian, program Tafakuh Ibrah Al-Quran dan Hadis adalah program tahunan yang dilaksanakan oleh unit masjid dan penerbitan Pusat Islam UTM dengan kerjasama Masjid Sayyidina Abu Bakar dan Badan Dakwah dan Rohani UTM. Setiap tahun program ini akan dilaksanakan antara 5 hingga 7 sesi dan dilaksanakan secara bergilir antara Al-Quran dan Hadis. Para penceramah yang dijemput juga berbeza mengikut kepakaran dan topik yang dibincangkan. Program ini bertujuan memberikan pendedahan khususnya kepada para pelajar dan staf UTM, serta boleh juga disertai oleh masyarakat luar amnya mengenai kepentingan mempelajari ilmu Al-Quran dan Hadis di dalam kehidupan setiap Muslim. Sebelum meneruskan majlis, saya ingin memperkenalkan serba sedikit mengenai latar belakang penceramah kita pada malam ini. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari bin Abdul Rahim Al-Hafiz, berasal dari Kota Baru, Kelantan, berkelulusan Diploma Tahfiz Al-Quran dan Qiraat Darul Quran Jakim bermula dari tahun 1993 hingga tahun 1997. Sarjana Muda Usuluddin Pengkhususan Al-Quran dan Hadis Universiti Malaya bermula tahun 1997 hingga tahun 2000. Sarjana Usuluddin Pengkhususan Tafsir Al-Quran Universiti Malaya bermula tahun 2000 hingga 2004 dan bertugas di Jabatan Tilawah Al-Quran, Pusat Bahasa dan Perkembangan Akademik Pra-Universiti Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sejak tahun 2000. Bidang pengkhususan beliau adalah tajwid, tahfiz dan tafsir Al-Quran. Saya juga ingin mengingatkan kepada para peserta agar membuat pendaftaran menggunakan Google Form yang telah disediakan di pautan Facebook Pusat Islam UTM. Ini bertujuan untuk memudahkan tuntutan mata CPD ataupun SMP. Untuk makluman para peserta juga, link pendaftaran akan dibuka pada jam 8.45 malam dan akan ditutup pada jam 10.30 malam nanti. InsyaAllah, tanpa buang masa lagi, saya menjemput yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari bin Abdul Rahim Al-Hafiz untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada Ustaz Ali tadi, moderator kita. Yang berbahagia Pengarah Pusat Islam Universiti Teknikal Melaka, pegawai agama, semua staf universiti dan juga sidang penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun kita berjauhan, Allah Ta'ala kita untuk bersama, dan malam ini kita bersama untuk bedah secara ringkas surah Al-Mu'minun, di mana tajuk diberi, dia kata iman penentu kejayaan. Dan surah Al-Mu'minun ni tuan-tuan panjang, hampir setengah juzuk. Kalau kita nak bedah satu surah ni dalam masa yang diberikan, sebenarnya agak mustahil lah, sebab banyak topik-topik, isu-isu yang nak dibincangkan. Tapi oleh kerana itu, fokus kita pada malam ini adalah pada ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan tajuk ni pun cantik sebab dia kata surah Al-Mu'minun, iman penentu kejayaan. Sebab memang itu yang disebut pada pangkal surah ini, dan iman itulah yang menyentuhkan kejayaan kita di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Walaupun begitu, kalau sempat masa insya-Allah di akhir, selepas kita habis topik ayat 1 sampai ayat 11, saya akan masukkan serba sedikit ringkasan ataupun kita kata sinopsis untuk topik-topik penting dalam surah Al-Mu'minun yang mungkin insya-Allah kalau bukan hari ini, satu hari nanti kita boleh
untuk bincang. Banyak manfaat yang kita perolehi daripada surah Al-Mu'minun ni. Okey, surah Al-Mu'minun dimulai dengan ayat Allah kata qad aflahal mu'minun, telah berjaya al-mu'minun, orang yang beriman. Jadi perkataan aflaha ni kejayaan. Jadi terang-terang disebut pada tajuk dan juga pangkal surah ini, dia kata iman penentu kejayaan. Jadi tapi sebelum itu perlu kita tahu kejayaan ni kalau sebut dalam Quran banyak perkataan falaha tu. Aflaha yuflihu. Aflah ni ataupun kita kata muflih. Aflaha yuflihu muflih. Orang yang berjaya. Disebut dalam Al-Quran banyak tempat daripada sudut yang berbeza. Ada sudut duniawi, ada sudut ukhrawi, akhirat. Sudut duniawi contohnya kalau kita suruh kita jalankan kerja-kerja dakwah, suruh orang buat benda baik, cegah benda munkar. Dalam surah Ali Imran Allah Ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Di hujung tu sebut. Ikut arahan Nabi pun sama juga. Ayat surah Al-A'raf ayat yang ke-197. Pada kejayaan akhirat, contohnya aman baik itu berat pun disebut muflih juga dan seterusnya. Okey, kemudian kenapa surah ni dinamakan surah Al-Mu'minun? Sebab dia sempena kepada pangkal surah yang cerita ataupun yang mengulas 7 sifat orang beriman. Ini insya-Allah fokus perbincangan kita pada malam ini. Dan surah Al-Mu'minun ini kalau kita tengok secara umumnya intisari surahnya ada cerita mengenai asas agama kita. Iaitu seperti bukti kewujudan dan juga keesaan Allah. Bagi-bagi Allah Ta'ala buat di dunia ni. Kita boleh tengok. Kemudian penetapan risalah kenabian dan juga kebangkitan semula. Ini antara isi kandungan umum yang utama dalam surah Al-Mu'minun yang kita akan bincang malam ni. Okey, surah Al-Mu'minun ni kalau kita tengok apa hadis-hadis yang cerita mengenai surah Al-Mu'minun, saya nak share satu hadis. Satu hari Umar bin Khattab kata, bila wahyu turun kepada Nabi ni, didengar dekat dengan wajah Nabi tu macam bunyi berdengung, seperti bunyi dengung lebah. Ini pengalaman yang dilalui oleh para sahabat. Kemudian pada satu hari dia kata turun wahyu kepada Nabi. Selepas beberapa ketika kesan tu hilang, sahabat pun tahulah Nabi dapat wahyu ni, Nabi pun berdoa, angkat tangan berdoa. Menghadap kiblat, Nabi pun berdoa. Apa doa Nabi? Dia berkata, Allahumma zidna wa la tanqusna. Tuhan tambahlah nikmat rahmatmu kepada kami. Wa la tanqusna, jangan kurangkan. Jangan kurangkan nikmat rahmat tu. Wa akrimna wa la tuhinna, muliakan kami di dunia, di akhirat. Wa la tuhinna, jangan hina kami di dunia dan juga di akhirat. Wa a'tina, beri kepada kami nikmatmu, rahmatmu, kelebihan-kelebihan semasa di dunia akhirat. Wala tahrimna, jangan kamu halang kelebihan-kelebihan itu. Wa athirna, utamakan kami. Wala tu'thir alaina, janganlah kamu pinggirkan kami. Atau wala tu'thir alaina, sebahagian ulama hadis mentafsirkan atau menghuraikan, dia kata jangan sampai kami pula ditindas oleh pihak musuh. Wa ardina, berikan keradaanmu pada kami, warda anna, dan terimalah seadanya daripada amalan kami yang serba kekurangan. Nabi baca doa ini sejurus selepas turun surah Al-Mu'minun. Kemudian Nabi pun sambung. Nabi kata apa? Baru turun pada ke-10 ayat. Siapa yang menegakkan, dia kata man aqamahunna, siapa yang menegakkan isi kandungan ayat ini, dakhalan jannah, masuk ke syurga. Sampai Nabi baca habis ayat yang ke-10. Mula pada qad aflahal mu'minun. Jadi tuan-tuan, hadis ini memang ada sedikit perbincangan dalam kalangan ulama hadis. Ada yang kata hadis ini tak berapa kuat. Dia tidak sahih lah. Tapi tak sampai palsu. Cuma apa yang menarik pada hadis ini disebut kunci syurga. Ni, dia kata man aqamahunna. Perkataan aqama ni siapa yang tegakkan isinya. Bukan sekadar aman. Tegak ni macam kita kata nak buat rumah lah. Nak buat rumah, dia bukan boleh pacak-pacak buat dinding, rumah dah, dia kena ada piling dia yang kukuh. Maksud jika perkataan aqamahunna tu macam iqamatus salat, mendirikan solat, menegakkan solat, mesti cukup lengkap. Jadi kalau kita betul-betul menghayati awal surah Al-Mu'minun yang disebut, insya-Allah dia akan jadi sebab untuk kita dibawa ke syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ini menarik Saya pernah baca doa ini dekat sini kita sekarang ni serba guna. Antaranya dikatakan doa ini elok untuk para penghafaz Al-Quran. Sebab dia bila turun ayat ni kepada Nabi
Nabi berdoa supaya nikmat itu bertambah, jangan dikurangkan. Dan antara satu senario yang berlaku kepada para penghafaz Al-Quran ni, dia lupa Al-Quran yang pernah dia hafal. Jadi di samping kita berusaha, kita berdoa juga kepada Allah Ta'ala supaya ditambah nikmat-nikmat kemuliaan Al-Quran itu. Dan selain daripada itu, doa ni pun serba guna ni untuk semua benda. Dan saya alami berdasarkan pengalaman saya lah. Bila kita baca ayat ini, doa ini, amalkan doa ini, sebelum occasion yang berlaku, contoh pernah sekali saya terpaksa bentang di satu tempat, satu tajuk yang agak mencabar lah. Audience dia pun memang bukan calang-calang. Lepas tu sebelum bentang kita pun tak tahu kita tak mampu. Kita tidak ada upaya, kekuatan untuk menarik perhatian orang atau menyampaikan dengan baik, melainkan dengan izin Tuhan. Saya baca doa ni. Ya Allah, tambah nikmat, jangan kurangkan, muliakan kami, jangan hina kami, beri kelebihan-kelebihan, jangan haramkan kami, jangan halang, utamakan kami, jangan pinggirkan kami, sampai habis doa ni. Dan saya baca doa ni, alhamdulillah, impact daripada ceramah ataupun program yang saya sampaikan itu, kita kata mendapat impact yang ataupun kita kata feedback yang sangat positif. Dan masa itu saya bagi talk berkaitan dengan projek dakwah saya di Jepun. Projek itu kita panggil mencari unta merah Jepun. Kisah bagaimana 3 tahun kami pergi ke Jepun, bantu kerja dakwah di sana, sehingga akhirnya tahun 2019 kita dengan izin Allah berjaya mengutip derma dana sebanyak 3.5 juta dalam masa sebulan Ramadan. Ramadan masuk Syawal sikit. 3.5 juta, lalu kami beli bangunan di Jepun, di Osaka. Kita namakan bangunan itu Japan Dakwah Center. Dia jadi center untuk orang Jepun belajar Islam. Dan dah hampir 20 orang yang memeluk Islam semenjak bangunan ini mula beroperasi tahun 2020. Jadi habis program tu, moderator pun melancarkan. Dia kata, marilah kita sama-sama berazam untuk bantu projek dakwah Ustaz Abdullah di Jepun ni. Lepas tu dalam masa 2 hari, tuan-tuan, saya terkejut bila kita check account, kita berjaya mengutip lebih 20,000 hasil daripada program itu. 20,000 dalam masa 2 hari. Lepas tu ini adalah kita kata ini satu benda yang luar biasa lah. Lepas tu bila kita renung balik, doa ini bagi saya memainkan peranan. Nantilah pihak UTM mungkin lepas ni boleh jemput lagi sekali saya next time lah untuk bincang mengenai projek kita kata di Jepun tu. Dan projek ni saya pengalaman 3 tahun tu saya dah tulis buku. Tajuk buku tu Mencari Unta Merah Jepun. Unta merah, kenapa unta merah? Ada jawapan dia tu. Tak beritahu tu usah sebab ini bukan tajuk kita hari ni, tajuk kita tajuk yang lain. Mencari Unta Merah Jepun. Pengalaman dakwah di Jepun, dan saya dah tulis buku tu keluar dah, tajuk dia Mencari Unta Merah Jepun. Okey, habis. Begitu topik kita hari ni. Minta maaf moderator. Kemudian pernah juga orang tanya kepada Aisyah macam mana akhlak Nabi. Lepas tu katanya Aisyah, bacalah surah Al-Mu'minun. Itulah akhlak Nabi. Surah Al-Mu'minun sampai kepada walladzina hum, ayat yang ke-9. Okey. Okey, 7 sifat orang beriman. Ini fokus kita pada malam ini. Dan saya suka kalau sekiranya 7 sifat orang beriman di pangkal surah ini kita jadikan cermin ataupun standard kita. Kita capai ataupun tidak standard ini untuk kita mengaku diri kita beriman. Dan seeloknya untuk kita kata self improvement ataupun untuk kemajuan diri sendiri, kita kena letak diri kita rendah ataupun belum mencapai piawaian ini. Ia akan insya-Allah menjadi sebab kepada kita untuk berusaha mencapai piawaian ini. Jadi bila kita letak nampak ciri-ciri orang beriman yang disebut pada awal surah Al-Mu'minun ini belum kita capai, kita berusaha untuk capai. Kalau kita dah rasa, aku capai belakang dah ni, lalu kita akan berasa cukup. Jadi dalam isu berkaitan dengan rohani, kita jangan rasa cukup. Waktu Nabi dalam sebuah hadis yang pernah Nabi sampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ada beberapa pesanan yang Nabi pesan kepada Abu Dzar. Antara satunya mesti melihat kepada dari segi kerohanian, akhirat kena melihat kepada orang yang lebih daripada kita. Manakala dalam aspek duniawi, kita lihat kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Lalu kita akan bersyukur. Tapi kalau aspek rohani, kita tengok pada orang yang lebih daripada kita, kita akan rasa nak bersungguh untuk mencapai darjat itu. Okey, saya akan pecahkan satu persatu topik-topik ni, 7 ni. Ini terjemahan dia. Tak apa.
Dan syarat utama, kalau dalam hadis Sahih Muslim dia kata tidak akan masuk syurga kecuali orang yang beriman. Jadi untuk kita ke syurga tak cukup kita kata saya Muslim. Dan maksud hadis ini sepaham saya, masuk syurga secara terus. Masuk syurga secara terus tanpa perlu melalui ujian dalam neraka. Sebab kalau kita Muslim, kita tak pernah syirikkan Allah, mungkin kita terpaksa terlebih dahulu dibersihkan dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Tetapi untuk masuk terus ke dalam syurga sama ada tanpa audit ataupun masuk syurga dengan audit yang mudah, yang simple, antara syarat utama dia mesti beriman. Mesti beriman. Okey, mari kita tengok apa ciri orang beriman. Yang pertama, Allah kata qad aflahal mu'minun, berjaya orang yang beriman. Siapa? Apa ciri yang beriman yang disebut oleh Allah Ta'ala? Yang pertama, Allah kata alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk ni kalau ikut sebenarnya tunduk kepada Allah. Dan tunduk kepada Allah dalam solat, dia bukan sekadar tunduk kita kata seperti kita faham khusyuk, patuh pada isi kandungan. Dia juga merujuk kepada tunduk fizikal. Sebab apa? Ketika menghuraikan ayat ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak dia. Dia kata apa? Dia kata Rasulullah pada awalnya solat memandang ke langit. Tengok ke langit. Turun ayat ni bagi apa tukar? Tundukkan pandangan dia. Dan tunduk pandangan memandang tempat sujud itu seolah satu usaha untuk kita selarikan kepatuhan kita dan juga ketundukan kita kepada ketuhanan Allah. Sebab macam kita lah kalau kita bercakap depan orang besar, mata kita melilau ke kanan, ke kiri, dongak ke atas, menampakkan kesombongan kita. Tapi kalau kita bercakap dengan orang besar, contohlah kita tunduk ke bawah, menunjukkan kita ni rendah diri. Usahakan orang besar. Allah lebih sepatut untuk kita tunduk, khusyuk, patuh kepada arahan dia. Lepas tu Nabi pernah tegur, Nabi kata ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama' fi salatihim. Nabi kata apa masalah dengan kelompok manusia yang angkat pandangan ke langit ketika solat. Waktu Nabi kata hendaklah mereka berhenti daripada buat lagu tu, ataupun akan dihilangkan ataupun pandangan mata mereka menjadi buta. Sebab tu hadis ini menjadi perbincangan panjang lebar oleh para ulama. Tapi kalau kita boleh simpulkan, ada yang kata haram mata dongak ke langit ke atas, ada yang kata makruh. Kita ambil pandangan saya para ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan makruh kalau kita pandang ke atas. Jadi bila kita tengok ke tempat sujud, tunduk ke bawah, insya-Allah dia ada satu kegiatan ataupun aktiviti badan kita yang menunjukkan kita ni patuh kepada Allah. Dan bila kita sanggup tunduk patuh, insya-Allah khusyuk hati itu lebih mudah untuk kita capai. Okey. Kemudian bila kita kaitkan isu khusyuk dalam solat ini, walaupun dalam surah Al-Mu'min Allah Ta'ala sebut alladzina hum fi salatihim khashi'un, dia merujuk kepada usaha orang beriman dalam solat mereka, dia cuba untuk mencapai khusyuk. Tetapi ada satu lagi ayat yang biasa kita dengar, surah Al-Ma'un ya. Surah Al-Ma'un ayat surah 107 ayat 4 dengan 5 ni, dia bawa perkataan an ataupun fi. Tengok Allah kata fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang yang solat. Jadi kalau kita, sebab tu tuan-tuan tengok ni kalau kita belajar Al-Quran ni, atas nombor 4 ni fawailul lil musallin, kadang-kadang setengah mushaf dia letak tanda lam alif. Lam alif atas nombor ayat dia merujuk kepada tanda apa? Dia kata mamnu'ul qat'i, dilarang memutuskan bacaan. Maksudnya jangan baca fawailul lil musallin, kita sadaqallahu azim. Sebab apa? Dia boleh merosakkan makna. Jadi kena faham kalau tanda lam alif itu berada di atas nombor ayat, kita boleh wakaf. Wakaf ni maksudnya, wakaf ni dari segi definisi berhenti, ambil nafas, ada niat nak sambung. Kalau kita baca fawailul lil musallin, kita berhenti ambil nafas. Dan kita nak sambung untuk menjelaskan maksud celaka siapa hak jenis semayang celaka ni, kita membaca alladzina hum an salatihim sahun. Jadi wakaf di atas nombor 4 tu yang setengah mushaf letak tanda lam alif dibenarkan. Yang tak dibenarkan adalah qata'. Qata' ni berbeza dengan wakaf. Qata' ni putus bacaan, sadaqallahu azim.
Jadi okey, tak apa. Itu bukan topik utama kita. Jadi sekarang Allah kata fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang solat. Siapa mereka tu? Alladina hum an. Tengok ayat ini bila nak dikaitkan dengan celaka orang yang solat itu, dia guna perkataan an. An di sini setengah dalam huraian bahasa Arab dia kata an litarki. An di sini maksudnya tinggal. Tinggal ataupun tak buat ataupun abaikan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut alladina hum fi salatihim khashi'un fi salatihim sahun. Allah Ta'ala tak kata maka celaka bagi orang yang dalam solatnya. Dia tak pakai fi tapi dia pakai an. Kenapa? Manusia lupa. Manusia boleh lalai. Kalau sekiranya ayat ini Allah Ta'ala turunkan fawailul lil musallin alladhina hum fi salatihim khashi'un, jawab dia habis kita semua. Kita akan mendapat kecelakaan, dicela oleh Allah kerana sembahyang kita dalam sembahyang kita lalai. Sebab tu maksud di sini, maksud perkataan alladhina hum an salatihim sahun bukan bermaksud solat tu lalai dalam solat. Sebab kita sembahyang kadang-kadang sembahyang 5 minit, berapa minit kita khusyuk kepada Allah. Kadang kita terlupa rakaat dan sebagainya. Sebab tu perkataan Allah Ta'ala gunakan an. Tengok tengok ni. Mustabah. Tengok katanya Abdullah bin Abbas. Dia kata siapa ni an sini? Dia kata yakni al-munafiqun. Ayat ni memang refer kepada orang munafik. Dan antara sifat orang munafik, mereka ni dia ada an tu. An tu. Contoh dia kata waqala Atha ibn Dinar, berkata Atha bin Dinar walhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang berkata an salatihim sahun, daripada solat mereka tu lalai. Walam yaqul fi salatihim sahun, dan Allah Ta'ala tak kata pada ayat ni dalam solat mereka lalai. Sebab apa? Dia kata lalai an di sini, dia kata imma boleh jadi an waqtihal awal. Celakalah bagi orang yang solat tetapi an daripada waktu solatnya yang pertama sahun, dia lalai lalu ditangguhkan sampai ke hujung. Jadi maksud pertama an di situ lalai daripada solat di awal waktu tanpa sebab. Yang kedua wa imma an adaiha bi arkaniha, dia lalai daripada solat tu menunaikan solat dengan rukun syarat seperti yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dia kata imma anil khusyuk, celaka bagi orang yang daripada solatnya lalai dan tak khusyuk. Tak khusyuk, tadabbur makna dan lafaz yang terkandung di dalamnya. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat, khusyuk dalam solat dituntut. Tetapi kalau kita lalai dalam solat kita kerana kita terlupa fokus lagi, kita tak sampai mendapat celaka seperti yang disebut dalam surah Al-Ma'un. Dan surah Al-Ma'un ini memang Allah Ta'ala turunkan di pangkal surahnya dicerita mengenai para pendusta agama. Dia kata ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi antara contoh pendusta agama yang wujud pada zaman Nabi ketika turunnya surah ini adalah orang munafik. Dan antara satu ciri-ciri munafik, mereka semayang. Tapi semayang mereka tu, mereka lalai an daripada solat mereka. Lalai lewat-lewatkan solat itu. Lalai kerana semayang patuk-patuk ayam dan sebagainya. Ataupun lalai tidak cuba untuk khusyuk. Dan cerita kata-kata tak khusyuk ataupun terlupa ni perkara biasa. Kalau tengok kalau kita belajar fiqh, macam mana kita nak menguruskan solat. Kadang-kadang kita terlupa. Rasulullah pun terlupa. Tengok hadis ni. Dia kata Rasulullah satu hari solat, dia bertambah ataupun kurangkan rakaat. Lepas tu sahabat bertanya Rasulullah, adakah ditambah sesuatu dalam solat tadi? Baginda berkata, aku ni manusia seperti kamu. Aku lupa seperti kamu. Bila terlupa hendak dia sujud 2 kali ketika dia masih sujud. Maksudnya kita kata sujud sahwi lah. Ataupun hadis ini pula, Nabi tengah semayang, tiba-tiba habis semayang sahabat kata Rasulullah, adakah solat dipendekkan ataupun kau lupa? Nabi pun nak confirm. Nabi kata, betul kita diucapkan oleh si fulan ni? Sahabat kata ya. Nabi betul bangun tambah lagi 2 rakaat. Maksud perkara-perkara begini adalah fitrah manusia. Fitrah manusia. Jadi kita balik Cuma kalau tengok balik pada surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala sebut apa? Antara ciri orang yang beriman itu adalah orang yang, kalau boleh saya terjemah nak bagi faham mudah. Ciri orang yang beriman yang berjaya adalah orang yang cuba sedaya upaya dalam solatnya untuk khusyuk, untuk menghayati isi kandungan dia. Katakanlah dia terlupa. Itu adalah fitrah manusia. Jangan sampai dia melupakan terus solat tu. Jadi tuan-tuan nak khusyuk dalam solat ni, dia perlu kepada banyak sebab lah. Antara contohnya persiapan sebelum kita mendirikan solat.
persiapan sebelum mendirikan solat. Antara contoh sebelum kita pergi solat tu kita prepare awal. Bukan kata, oh dah masuk waktu sambil tengok TV. Kita pun pergi wuduk, buka tikar semayang. Semayang sebab apa? Dalam keadaan kita teringat lagi, kita bayang lagi cerita kita tengok tadi ataupun apa kerja kita buat. Jadi kita kena ada preparation sebelum. Sebab itulah Nabi suruh semayang sunat sebelum. Contohnya waktu peak hour macam Zuhur 2-4 rakaat sebelum. Lepas tu kenapa kita kena pergi solat berjemaah? Sebab kadang-kadang bila kita solat berjemaah ini, kalau kita terlupa imam tu masih lagi dalam rukunnya, boleh membimbing kita. Dan solat yang khusyuk ni, ni tak ada dalam slide, saya tambah. Antara satu cara untuk kita dapat solat yang khusyuk, cara dia disebut dalam sebuah hadis Nabi, disebut secara umum, kelazatan ibadat. Halawatul iman, kelazatan ibadat, kelazatan iman. Cara dia dengan menjaga mata. Kita jaga mata, insya-Allah solat kita lebih lazat. Ada pengalaman. Ada kawan pergi haji. Masa duduk di Mekah tu biasalah. 40 hari ke 30 hari duduk di Mekah. Solatnya khusyuk. Sebab di Mekah susah nak tengok benda-benda yang tak elok. Aurat orang ke, aksi-aksi yang mengarut ke. Lepas tu dia balik ke Malaysia, dia kata seminggu lepas balik ke Malaysia, solat ni masih lagi lazat. Satu hari dia kata tiba-tiba solat dah kacau, tak khusyuk. Dia pun pelik, kenapa dia tiba-tiba? Lepas tu dia pun ingat malam tadi, tengoklah cerita Korea, ada adegan duduk berpeluk, bercium. Dia tengok, besok itu lagu tu. Lepas tu ada sebuah hadis, matan saya lupa, Nabi kata, pandangan mata itu adalah satu panah dari panah-panah syaitan. Siapa yang tinggalkan pandangan tak elok kepada benda-benda, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya iman yang dirasai ataupun ibadat ataupun iman yang dirasai kelazatan dia. Ini satu cara untuk kita dapat khusyuk solat ni, sambil kita berusaha cara memahami dia. Kita pergi awal, kita prepare sebelum, kita kena jaga mata kita. Mata kita ni memberi kesan kepada apa yang dilihat. Okey, sifat yang kedua orang beriman. Dia kata walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Mereka yang berpaling daripada perkara yang lara, perkara yang lara, perkara yang sia-sia. Perkataan dia sebut walaupun perkataan laghwi ni lara, perbuatan yang sia-sia lara, tapi dia kata perkataan ni sebab itu antara contoh perkataan lara. Dan bila disebut perkara yang melara, melalaikan ini, biasanya dia akan merosakkan waktu kita. Dia buang masa kita dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi sifat orang beriman, dia jaga waktu. Lepas tu dia tidak buat benda yang melalaikan dia. Dan contoh tuan-tuan, dulu-dulu kalau ulama nak bincang berkaitan perkara yang melalaikan manusia ni, keluar ni lah. Maidam Haji, duduk dia kedai kopi Maidam Haji. Habis berapa gelas tertarik order. Main dam, lepas tu 1 game, 2 game dan sebagainya. Lepas tu tuan-tuan, kalau kita baca ayat surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat 90-91 berkaitan dengan pengharaman arak dan juga judi secara absolut. Ayat terakhir mengharamkan arak dan juga judi. Ayat yang ke-91 Allah kata apa? Kenapa Allah haramkan arak dan juga judi? Allah kata innama yuridu asyaitanu an yuqi'a bainakum al-'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah fa hal antum muntahun. Sebab kenapa Allah Ta'ala haramkan arak dan judi? Kerana setan hasil daripada arak dan judi itu tenung nasib nak bangkitkan kebencian sesama kamu. Dan juga nak pesongkan berarti wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah. Dan nak pesongkan kamu daripada mengingati Allah dan juga solat. Sebab kalau siapa duduk main dam haji ke atau main catur, dia duduk ralik main, dah masuk asar, sekejap-sekejap game sedap ni. Tanpa sedar dia terlepas waktu semayang ataupun melewatkan solat. Sehingga tuan-tuan kalau kita bincang, baca tafsir, bincang fiqh, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, rahmatullahu alaihi, antara ulama yang agak strict, dia kata main catur pun haram. Catur ni Arab panggil syatranj haram. Sebab dia melalaikan. Walaupun mungkin ada yang kata, saya main catur ni bagus. Main catur ni bagus sebab dia boleh tajamkan pemikiran. Tapi Imam Syafi'i mungkin beliau berpandangan sebegitu sebab dia melihat orang main catur pada zaman beliau tu sehingga terpesong daripada perkara-perkara lain. Jadi kalau kita nak jalan tengah, kita boleh tak main catur? Boleh. Tapi uruslah masa sebaiknya. Jangan sampai terlewat solat dan sebagainya. Ini kita kata dulu dam haji
ataupun catur. Sekarang apa dia? Oh, sekarang Masya Allah. Sekarang ni ya Allah dengan telefon. Kadang kita pegang telefon, lepas satu video, lepas satu video, tengok Insta, lepas satu-satu, dah setengah jam tanpa sedar. Ini pun kita kata kalau kita nak jadi orang yang beriman, orang yang berjaya, kita kena elakkan perkara yang melalaikan dan kita kena jaga diri. Jangan sampai terlalai dengan segala benda hak kita kata banyak sungguh sekarang ni. Nak lalaikan diri kita. Waliyahzubillah. Sifat yang ketiga. Bayar zakat. Bayar zakat. Maksud orang yang beriman, ini dia selalu solat yang digantikan dengan zakat. Dia tak boleh dipisahkan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang berusaha. Maksudnya bayar zakat. Zakat ni sendiri tuan-tuan dari segi literal. Ini masuk perkataan zakatun penyucian. Lepas tu dia kata tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa. Kenapa? Zakat ni suci. Sebab zakat, bila kita bayar zakat, kita sebenarnya melakukan dua aktiviti. Satu, aktiviti menyucikan harta kita daripada kotor-kotor. Sebab mungkin pada harta kita tu ada hak orang lain. Lepas tu kita keluarkan supaya hak orang lain pada harta kita tu dilepaskan. Jadi kita tidak menanggung dosa, duk pegang duit orang lain pada harta kita. Yang kedua, kenapa zakat tu suci? Suci jiwa, suci hati. Sebab orang yang bagi harta sedekah ataupun orang yang bayar zakat ni, hati dia akan kita kata diberi ataupun kerana melaksanakan satu arahan agama, dia paksa hati dia ni buang keluar zakat. Lama kelamaan hati dia akan jadi baik, hilang sifat kedekut dan juga bakhil. Dan sebenarnya tuan-tuan, bila kita bayar zakat, saya boleh kata dia gini. Ini untuk ringkasan dah sebab topik banyak malam ini. Zakat kenapa sampai gambar air? Tengok air ni mengalir deras. Bila air mengalir deras ni bersihlah air tu. Orang boleh ambil manfaat. Contoh ada haiwan ke tepi-tepi sungai ni, dia boleh ambil pokok pun subur semua sekali. Dan bila air itu mengalir dengan deras, tidak ditutup, tidak dihalang, air daripada hulu boleh mengalir terus. Tapi kalau kita tutup, air baru tak boleh mengalir. Jadi air ni lama kelamaan dia akan bertakung. Bila bertakung, kualitinya akan semakin rendah. Dan juga orang tak boleh ambil manfaat. Itu adalah kiasan kepada siapa-siapa yang tak bayar zakat ni, nama dia semakin busuk. Harta yang tak bagi manfaat untuk dia. Dan yang lagi penting, paling penting, bila kita tahan air ni, tak bagi mengalir, kita tak mahu orang selepas dapat air kita, air itu semakin busuk, kemudian kita tak boleh ambil manfaat pun daripada air itu, tambahan lagi air baru tak boleh lalu, sebab tertahan ni. Macam kita kata batang paip, kita tutup. Jadi air baru tak boleh tahan, tak boleh lalu. Jadi sudahnya, air yang sedia ada tak dapat kita ambil manfaat. Sebab tu bila kita bayar zakat, kita macam lepaskan laluan air. Bila laluan air itu dilepaskan, air itu akan mengalir sentiasa. Ini penting. Sentiasa ada air baru masuk. Itu kita kata kias kepada rezeki-rezeki baru. Sebab tu tuan-tuan, kita bayar zakat. Saya jumpa ramai dah pengalaman sini. Tapi jangan letak ni sebagai matlamat utama. Kenapa bayar zakat? Lepas saya bayar zakat, murah rezeki saya, makin banyak harta saya. Salah tu. Itu dah jadi materialistik. Jawapan hak betul, kenapa bayar zakat? Saya bayar zakat kerana ini adalah arahan Allah dan juga Rasulullah. Kenapa saya bayar zakat? Kerana saya nak bersihkan harta saya daripada kotoran-kotoran yang mungkin boleh menggelapkan hati saya. Mungkin hak orang lain. Saya nak supaya orang lain dapat juga nikmat Tuhan ini. Tapi orang kata kalau bayar zakat banyak ni, murah rezeki, saya tak peduli ke hak tu. Itu hak Tuhan. Dan Allah Ta'ala bukan itu matlamat saya. Dan biasanya kalau kita buat lillahi ta'ala, harta baru tu, laluan air baru tu akan semakin banyak. Dan inilah pengalaman ramai dah hak bayar zakat. Pengalaman kita sendiri. Saya cerita pengalaman saya sebab saya tak bayar zakat masa baru kerja, muda lagi. Tahun 2000 macam tu lah. Gaji kecil. Lepas tu, satu hari kita pergi ke, ada program di Kuantan. Lepas tu kawan ajak, jom kita pergi Cerating. Konvoi dia kata. Kita pergi dah. Tapi kawan saya ni bawa kereta laju sangat, dia kejar traffic light. Kuning dia cross ke seberang sana. Kita nampak dia tu, kita nak kejar dia lah. Bila traffic light merah, saya terlanggar kereta depan.
peristiwa itu, hari tu tuan-tuan bayangkan duit dalam akaun gaji saya ada dalam 800. Licin satu hari. Sebab yang saya langgar tu dia kata saya langgar CRV. Honda CRV. Dia kata teruk bumper ni. Kalau awak nak bayar original punya bumper 1000 lebih. Kalau local dia dah call semua sekali 800 ni. Saya kata saya ada banyak ni ya duit. Tak apalah dia kata anak saya kecil lagi. You pun anak kecil semua sekali kita kesihatan sana. You bayar 800. Kita kesihatan. Saya pun bagilah. Nak 600. Bagi 600. Lepas tu nak balik semula ke KL. Lepas tu tuan-tuan. Dia duit tak ada ni. Kena pinjam duit orang. Lepas tu balik semula ke KL. Jumpa seorang kawan. Hafiz Al-Quran juga lah. Budak baik. Ceritalah ke dia. Saya cerita ke dia. Oh aku itu kena di Kuantan 600 habis. Licin duit gaji. Kena pinjam duit orang untuk survive next month. Lepas tu katanya kawan saya tu direct dia bagi atas muka. Kerja dah berapa tahun? Dalam setahun lebih. Bayar zakat tak? Saya pun kata gaji kecil tu. Gaji kecil. Rasa tak perlu bayar lagi kot. Lepas tu kawan saya kata okey. Kalau potong RM50 lah sebulan. Setahun berapa? 600. Lepas tu kawan saya kata berapa tadi kena bayar ke kereta awak langgar tu? 600. Lepas tu kawan saya kata perbahasa dia direct. Dia kata padan muka. Padan muka. Hafal Quran dia kata. Belajar Quran, hafal Quran. Allah sebut bayar zakat tapi tak bayar zakat. Padan muka. Allah ambil sehari. Kita kata kalau awak bayar 50 sebulan, setahun dapat 600 tu Allah tak ambil sehari. Saya masa tu tersentak. Saya kata ya tak ya juga. Mungkin kita tak sedar. Kita rasa gaji sedikit. Jadi mula saat tu tuan-tuan kita pun startlah bayar zakat. Kita lebihkan bayar. Sebab apa nak cover hak sebelum-sebelum ni mungkin kita tak bayar. Bayar dan selepas beberapa tahun kita bayar zakat, dialog dah bertukar. Macam mana? Dulu masa baru kerja, saya sembang dengan isteri. Tinggal 300 ya lagi gaji hujung-hujung bulan. Sempat ke tak nak survive? Sampai next month. Itu dialog dulu. Lepas tu bila lama bayar zakat, tak ada dialog tu. Kadang-kadang kita kata, dah masuk gaji. Kita tak sedar. Masuk rezeki Allah tak nak ganti. Tapi jangan target kerana nak murah rezeki. Kita target ini tanggungjawab. Dan bila sebut pasal zakat ni, tuan-tuan, bila sebut zakat ni dia ada 3 tahap. Kita kena perhati. Yang pertama pembayar zakat. Kita bayar zakat. Kenapa? Sebab nak murah rezeki, nak tax reduction ke? Tak, bukan. Kenapa bayar zakat? Lillahi ta'ala. Sebab ada cerita. Kawan saya kerja di pusat zakat. Dia kata ada seorang perempuan datang ke pejabat zakat. Saya nak komplain, saya rasa saya terlebih bayar zakat. Dia ingat macam terlebih bayar cukai. Jadi saya nak kurangkan potongan zakat yang saya buat. Lepas tu pegawai zakat tu pun okey, tanyalah berapa pendapatan semua sekali. Kira balik. Puan, bukan terlebih tak cukup ni kalau ikut pendapatan terkini, tanggungan terkini ni. Dia bagi jadual lah. Lepas tu perempuan tu marah lah. Mana macam ni? Lepas tu dia pun terangkan, lepas tu akhir sekali perempuan tu pun marah. Kata memuncak kemarahan dia, tepuk meja kak. Tepuk meja. Okeylah, saya bayar, dia kata. Ayat dia tu. Okeylah, saya bayar. Dengan nada yang marah. Dan itu sebenarnya satu bentuk kebiadaban. Terpaksa bayar zakat. Jangan buat lagi tu. Sebab kita bayar zakat ini arahan Allah. Kalau tak cukup, kita cukupkan. Kalau terlebih, biarlah. Mungkin Allah tak nak ganti. Itu yang pertama. Yang kedua, amin. Amin, mekanisme yang kedua, amin. Dan kalau tengok hadis Nabi, bila Nabi kata, contoh Nabi utus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Nabi kata utus untuk kutip zakat daripada yang kaya diberikan kepada yang miskin. Dan dalam pengurusan zakat ni, dia tak disimpan. Zakat kena bagi per habis. Tapi pengurusan pusat zakat ni, kalau kita cek, kita tengok, mereka tak bagi per habis sebab mereka ada aspek pengurusan. Selisih tahun. Jadi kita tak boleh salahkan mereka dah ada panduan-panduan tu. Maksudnya amin zakat, dia bukan kutip zakat berbangga dengan jumlah kutipan. Dia kena nyatakan juga secara telus berapa dah diagihkan. Dan sebenarnya tuan-tuan, saya ramai kawan-kawan kerja pusat zakat. Amin zakat macam kata pusat zakat dah kira sebagai amin lah. Amin pusat zakat ni memang kerja keras. Mereka ada panel syariah, penasihat. Maksud mereka di audit dengan cara yang cantik. Dan mereka amin zakat ni seperti kita pusat zakat buat kerja. Cuma mereka bukanlah jenis
suka menunjuk. Ni kadang-kadang setengah orang tu bagi derma, lepas tu bawa kamera tunjuk, oh saya bagi tu, saya bagi ni dan sebagainya. Dan tindakan-tindakan mereka ni tunjuk di media, bagi-bagi pada orang susah. Lepas tu kadang-kadang setengah orang mainkan pula isu, tengok ada ni, kena minta derma daripada gereja. Pusat zakat buat apa? Pusat zakat buat macam-macam tuan-tuan. Sepatutnya bila kita dengar orang susah, bukan kita salahkan pusat zakat. Kita bantulah pusat zakat. Dan setakat saya banyak dah jumpa kes-kes orang susah ni. Bila kita jumpa orang susah, saya akan communicate, call kawan-kawan pusat zakat. Dan mereka pun punya polisi yang sangat terbuka. Sebab apa? Staff kami berapa orang, dia kata. Staff kami berapa orang. Kami tak mampu nak cover, nak check semua. Jadi kami mengharapkan masyarakat yang nampak orang susah, mungkin kami terlepas pandang sebab staff kami tak cukup. Orang miskin ramai. Sepatutnya anggota masyarakat bukan tembak, pusat zakat buat apa? Tak, bukanlah gitu cara dia. Kalau tengok orang susah, kontak pusat zakat. Tempat saya ni ada orang susah. Adakah pusat zakat dapat maklumat? Dan saya percaya pusat zakat tahu. Dia akan cuba. Sebab mereka memegang amanah itu. Amanah kata-kata nak bagi zakat ni. Bukan kita kata pusat zakat buat apa? Lepas tu kita viral, tunjuk gambar, tengok, kena minta bantuan di gereja. Dan setakat ni tuan-tuan, banyak ada kes, contoh beberapa tahun lepas, ada sebuah video keluar. Video keluar cerita mengenai seorang wanita OKU, dia kata anak dia sakit jantung, dia pun dapat susah, tak dapat bantuan. Jadi bila video tu ada sebuah NGO ambil video tu, sebarkan teruk pusat zakat kena kutuk, kena maki. Lepas tu bila sampai pada pusat zakat ni, dia pun check, semak dan rekod mereka. Wanita ni dah dapat bantuan. Kemudian dia kata anak sakit jantung. Pusat zakat pun check dengan IGN. Ada tak register anak ni untuk kita kata rawatan? Tak ada. Lepas tu pusat zakat pun bawa NGO yang dengar cerita buat video tadi ni, buat video skrat ni, pergi ke rumah perempuan ni. Wanita OKU. Bila sampai ke rumah, tengok dalam rumah, mewah. Ada kita kata karaoke set semua sekali. Lepas tu pihak NGO ni terkejut dan mereka terpaksa minta maaf dengan pusat zakat. Lepas tu bila benda ni sampai ke saya, cerita penjelasan kita kedua belah pihak zakat, pusat zakat, saya tanya pusat zakat, kenapa tak tembak balik netizen? Dia kata apa? Ustaz lah, kami banyak kerja nak bantu orang cari orang susah. Tak ada kerja, tak ada masa nak layan. Jadi pada peringkat yang kedua. Yang ketiga, 3 tahap. Yang ketiga, asnaf. Asnaf dia kena ingat mereka bukan terima gaji bulanan daripada pusat zakat. Kan, asnaf mereka menerima amanah tanggungjawab. Dan kalau boleh mereka kena cuba keluar daripada kepompong kemiskinan. Bukan selamanya duduk dalam kemiskinan. Sebab tu amil, pusat zakat, dia memang ada inisiatif. Lepas tu dia ada pusat profesional Baitul Mal dan sebagainya. Ada program-program untuk keluarkan asnaf daripada kepompong kemiskinan. Dan asnaf ni pula dia kena sedar. Oh sedar aku. Bukan kata setiap bulan, dapat gaji pada pusat zakat. Bukan. Duit tu duit amanah orang. Dan bila dapat duit tu kita kena terima dengan amanah. Ini amanah sementara je. Aku kena cuba keluar daripada kepompong kemiskinan supaya akhirnya aku boleh pula jadi pembayar zakat. Sebab tu tuan-tuan, pusat zakat Selangor. Kalau tuan-tuan pergi ke Kuala Selangor. Nak pergi Kuala Selangor tu, lepas bandar Kuala Selangor, ada sebuah tempat makan. Cendol Durian Burhan. Kalau siapa biasa ke sana, Cendol Durian Burhan. Cendol Durian Burhan ni, dia ni dulu bisnes, lepas tu jatuh. Akhirnya terpaksa minta bantuan pusat zakat. Jadi pusat zakat bagi bantuan untuk dia set up bisnes. Lepas dia set up bisnes, maju bisnes dia pun dah keluar daripada, kita kata senarai asnaf, dia pula bayar zakat. Lalu pusat zakat lantik atau bagi anugerah kepada dia. Nak kata sebagai satu contoh, inilah contoh orang yang terima zakat. Jadi bila kita sebut mengenai zakat tu, dia ada 3 tahap yang perlu kita perhatikan. Pembayar kena bayar dengan ikhlas. Ini arahan Allah. Saya kena keluarkan. Amin. Kena terima. Agihkan duit zakat. Urus supaya dapat zakat. Yang ketiga, asnaf. Jangan diingat ini gaji bulanan. Bukan. Ini sementara hak orang. Allahu'alam. Yang keempat, jaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri, maksudnya ayat ni pun panjang lah, kata orang beriman ni, maksudnya orang yang jaga kehormatan diri, jaga kemaluan dia. Kemaluan dia itu, dia khususkan untuk pasangan dia ataupun hamba yang dimiliki. Ini cerita dululah.
Masa-masa perhambaan tu ada lagi. Lain pada dua ni tak boleh. Lain pada dua tak boleh. Tak boleh dah berzina ke, cari pelacur dan sebagainya. Okey. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sahabat pernah tanya Rasul, dia kata perkara yang paling banyak bawa manusia ke neraka. Paling banyak bawa manusia ke syurga. Lepas tu Nabi berkata, yang paling banyak bawa manusia ke syurga adalah yang pertama takwa dan juga akhlak yang mulia. Dan benda paling banyak bawa manusia ke neraka, Nabi kata apa dia? Mulut dan juga kemaluan. Ini satu perkara yang perlu kita perhatilah. Nak kena jaga ni. Cuma ayat ni walladzina hum li furujihim hafizun, sehingga minta maaf saya sebut juga ni. Sehingga sebahagian ulama mengatakan berdasarkan ayat ini mustubid atau kita kata melancat tu termasuk daripada perkara yang haram. Sebab ayat ni sebut antara ciri orang beriman orang yang jaga kemaluan dia. Kecuali untuk isteri dan juga hamba dimiliki. Lain daripada tu tak boleh. Termasuklah kita kata mustubid tu. Onani tu. Allahuakbar. Okey, habis. Sifat yang kelima dan keenam. Jaga amanah dan juga janji. Jaga amanah dan juga janji. Allah kata walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Apa beza amanah dan janji ni? Amanah ni sesuatu yang orang beri pada kita. Orang nanti kita jadi pemimpin. Kita jaga. Kita tak salah guna jawatan itu. Tak salah guna jawatan itu. Ahad pula janji. Janji kita dengan orang. Contoh janji dengan kita kata ada kita PTPTN ke, contoh mudah. Ataupun janji kita untuk bantu kita satu perjuangan ke, ahad. Jadi kita jaga. Kita tak langgar kedua. Orang bagi amanah, kita tak cemari amanah itu. Kemudian orang janji kita pun contoh agreement kereta ke apa semua sekali kita tunaikan. Ini ciri-ciri orang beriman. Lepas tu ayat ni Al-Quran ni antara kelebihan dia, dia bagi prinsip-prinsip. Dia bagi prinsip. Dan sebalik prinsip itu kita boleh kembangkan perbincangan dia sesuai mengikut zaman. Sebab Al-Quran kitab yang sesuai mengikut zaman. Dan amanah ni akan berlaku sepanjang masa. Kadang kita dilantik jadi ketua jabatan ke, atau kita dilantik memegang kita kata posisi-posisi tertentu jadi wakil rakyat ke, kita mesti tunaikan amanah kita itu. Dan janji pun kadang-kadang janji kita dengan pihak bank, beli kereta, beli rumah, janji kita dengan kawan kita, janji kita dengan pihak kerajaan ataupun pihak PTPTN, kita kena tunaikan. Jaga amanah janji itu, jangan disalahgunakan. Sebab Nabi sebut ni, Nabi kata ada 3 tanda orang munafik. 3 tanda. Bila bercakap, berdusta. Janji, dia akan langgar janji. Dan bila diberikan amanah, dia akan khianati amanah ini. Jadi kalau kita nak supaya kita ni betul-betul dapat ciri menjadi orang beriman, jagalah benda ni. Yang ketujuh, yang terakhir. Dia kata orang yang walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang yang sentiasa yuhafizun tu kalau terjemah apa? Kalau terjemah mengikut cantik lagi sebab apa? Hafadha yuhafidhu, ongoing kita kata sentiasa. Dipanggil fi'il mudhari' ataupun dalam bahasa Inggeris dia kata apa? Present continuous tense. Orang yang sentiasa menjaga memelihara solat dia. Dalam situasi mana pun dia teringat ke solat dia. Bukan kata tak apalah, sibuk ni, qada' lah, sembahyang yang kali tak. Dia dalam surah ni kalau kita perhati dia sebut 2 benda. Dibuka dengan solat, ditutup dengan solat. Kenapa buka dengan solat? Solat yang pertama kena khusyuk. Solat yang kedua secara berterusan. Sebab solat ni dia kita kata macam talian kita dengan Allah. Talian kita dengan Allah. Kalau putus talian itu macam kita nak connect internet lah. Kalau tak ada internet, tak ada wifi, kita tak boleh nak akses. Mungkin kita akan ketinggalan banyak benda. Maklumat. Tapi kalau kita ada talian itu, talian tu kita kena pastikan. Kalau umpamakan khusyuk untuk kita dengan Allah, talian tu biar betul-betul kuat. Berapa kekuatan dia? Mbps contoh 500 ke 500 ke 400 Mbps ke. Lepas tu itu kita umpamakan khusyuk. Talian yang kuat. Yang kedua yuhafidun ni kita tetap jaga talian tu kena sentiasa
Ada. Sebab tu dari kita jaga solat ni, of course kita jaga hak wajib, tetapi pada masa yang sama kena tampung dengan benda yang sunat. Sebab tu dalam cycle 24 jam. Cycle 24 jam kalau kita tengok solat 5 waktu, dia ada 2 masa yang gap panjang tidak bersolat. Apa dia gap tu? Subuh ke zuhur. Sebab tu celah tu Nabi suruh solat duha. Kenapa? Supaya gap itu kita isi, jangan putus lama sangat. Contoh mudah gini lah. Contoh kita kerja di pejabat. Ada wifi. Wifi, kita kata point wifi-nya dekat dengan bilik kita. Lepas tu next point, katalah jarak dia berapa, kita kata 100 meter kemudian. Bila duduk tengah-tengah tu, kita terputus. Wifi tak kuat. Jadi untuk pastikan supaya wifi tengah-tengah tu boleh connect kita dengan wifi seterusnya, kita pakai apa? Kita pakai router. Umpama gitulah. Yang pertama, subuh dengan zuhur. Ada gap panjang, berapa jam. Jadi sebab tu celah-celah tu ada solat duha. Kemudian isyak ke subuh, kita tidur. Ada gap panjang juga tu. Sebab tu kena ada solat malam. Jadi bila kita tengok cycle ini seolah-olahnya berpanjangan berterusan dalam kehidupan kita. Solat tu. Jaga solat tu. Dan kalau siapa boleh comply dengan 7 sifat ini, Allah Ta'ala kata, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. Perkataan waris ini tuan-tuan signifikan tersendiri. Alladzina yarisuna al-firdaus, orang yang akan mewarisi syurga firdaus. Kenapa Allah Ta'ala guna perkataan waris? Sebab kita tak layak. Contoh mudah nak bagi faham. Contoh mudah nak bagi faham. Katakanlah kita ni nak berdiri. Kita ni orang biasa-biasa. Duduk di kampung. Lepas tu mak ayah kita mati belakang dah. Kita ingat kita tak ada waris. Satu hari datang peguam. Nama dia Sulaiman Akhlaqan. Dia kata, Encik Abdullah Bukhari? Oh ya, Abdullah Bukhari. Oh saya Encik Sulaiman Akhlaqan. Peguam kepada jutawan. Siapa? Sadiq Sigaraga. Kita pun terkejut. Oh Sadiq Sigaraga macam pernah dengar. Oh tak silap saya, Sadiq Sigaraga ni tok saudara saya. Tok saudara saya. Tapi dengan cerita lama dah dia mati. Lepas tu katanya Sulaiman Akhlaqan, awak kenal. Rupanya Sadiq Sigaraga dulu sebelum dia meninggal, dia ada tinggalkan wasiat. Wasiat ni tak banyak pun. Dia bukan macam apa. Kata-kata 1/10 daripada harta dia. Jadi ahli waris tak ada kontes lah, sebab waris dia wasiat tak lebih daripada 1/3. Itu perbincangan faraid lah. Jadi 1/10 wasiat dia tu waris kepada Sadiq Sigaraga ni, 3 Abdul tu dah setuju. Okeylah, dah ayah kami sampai Sadiq Sigaraga nak bagilah 1/10, sikit benar ni, berapa 10% je pun, ataupun kita kata 2% sahaja daripada kekayaan dia kepada cucu saudara dia hak bernama Abdullah Bukhari. Kita pun terkejut. Kita pun tanyalah, harta dia, ya, berapa hak 2% dia bagi saya tu? Dia kata, oh tak banyak, cuma ada 10 juta pound sterling. Contohlah. Kita pun terkejut. Wow, dia kata. Immediately tuan-tuan, kerana pewarisan itu yang bukan setimpan dengan usaha kita, kita jadi orang kaya sekelip mata. 10 juta pound sterling contohnya. Kalilah berapa? 10 kali 6. Berapa mungkin kita dapat 60 juta. Kita jadi orang kaya sekelip mata. Jadi kita pun berubah hidup kita. Orang kata, oh dia tu miskin dulu. Kemudian tiba-tiba dia mewarisi harta daripada tok saudara dia, Sadiq Sigaraga, dia berubah jadi orang kaya sekelip mata. Kenapa dia kata dia tu tak ada apa pun, nasib baik je dapat mewarisi harta tok saudara dia hak kaya. Lalu dia jadi kaya. Jadi kenapa Allah tak nak pakai al-warisun? Mewarisi ada beberapa sudut, beberapa makna. Antara satu maknanya kita tak layak untuk dapat syurga. Macam kita dapat waris. Ini pewarisan. Okey, ada cerita dia. Tapi sebelum tu, kenapa dia sebut Firdaus? Sebab Firdaus ni ada syurga yang tertinggi. Nabi kata bila kamu minta syurga Allah, mintalah syurga Firdaus. Ia syurga terbaik dan tertinggi, diperlihat di atasnya arasy Allah. Dan sungai syurga terpancar daripada dia. Kenapa sebut sungai syurga? Ni first hand punya idea lah. Pilih nak beli kereta second hand, kereta baru. Macam kereta baru, kita duduk pakai. Jadi kita tinggal di sebuah tempat, kita duduk di sumber air. Kita dulu minum air, mandi pakai air tu. Orang kemudian bawah-bawah tu, dah dapat air sisa-sisa daripada kita. Itu kiasan kenapa nak. Allah tak tahu fitrah manusia nak yang paling baik,
yang first, bukan orang lain. Okey. Rupanya cerita mengenai pewarisan itu dia ada kaitan juga dengan hadis ini. Umat Islam ni, kita ni orang beriman, insya-Allah kita buta sebab kita mewarisi rumah orang Yahudi dan juga Nasrani dalam syurga. Nabi kata pada hari kiamat Allah akan tolak kepada setiap Muslim seorang Yahudi ataupun Nasrani. Dan Allah berfirman, dia kata apa? Ini adalah penghadang kamu. Hadza sikakuka minan nar. Dia ni, Yahudi ataupun Nasrani ni menjadi penghalang kamu daripada api neraka. Macam mana tu? Tengok. Dalam hadis Nabi kata tidak mati seorang Muslim melainkan Allah Ta'ala akan masuk ke dalam neraka tempat dia. Si Yahudi ataupun Nasrani. Macam ganti. Okey, lagi. Pada hari kiamat, Nabi kata akan dikumpulkan di bawah sekumpulan Muslim yang dosanya seperti bukit. Allah Ta'ala ampunkan dosa dengan rahmat Allah. Lepas tu Allah Ta'ala pun letakkan dia dan letak kehinaan dosa itu ke atas orang Yahudi dan juga Nasrani. Bukan masuk dia alih dosa. Tak. Kehinaan dosa itu bertambah dengan kita kata apa, dosa yang diampunkan pada orang beriman. Okey. Ni masuk apa ni? Allah gugurkan dosa orang Islam dan letakkan ke atas orang Yahudi. Dosa itu seperti kerana kekufuran dosa hak mereka tanggung sendiri. Lalu mereka masuk neraka kerana dosa mereka sendiri, bukan tanggungan dosa. Masuk kehinaan atas kehinaan. Penghinaan. Lepas tu, ini interesting ya. Ini dia masuk ke ayat tadi ni. Nabi kata, tak ada seorang pun daripada kamu melainkan dia ada dua rumah. Dua rumah. Satu rumah di syurga, satu rumah di neraka. Bila dia mati, masuk neraka, rumah dia Allah Ta'ala bina siap-siap di syurga itu diwariskan kepada penghuni syurga hak lain. Maksud kita masuk dalam syurga, besarnya istana syurga ni, rumah ni, syurga Firdaus ni. Siapa punya ni? Lepas tu Allah berkata, kali ikut asalnya aku peruntukkan untuk semua hamba-hambaku. Tapi bila mereka lahir ke dunia gitu, mereka degi lawan cakap aku. Atas pilihan mereka itu, mereka masuk ke neraka. Jadi rumah aku peruntukkan untuk dia ni kosong lah. Mau ambil lah. Aku wariskan rumah ataupun syurga ini kepada kamu. Dah tak ada penghuni dah sekarang ni, kita pun dapat pewarisan itu. Maksudnya bukan usaha kita. Allah tak dengan rahmat dia beri kepada kita. Lepas tu katanya Imam Ibn Katsir, dia kata apa? Dia kata orang beriman akan mewarisi rumah orang kafir. Kenapa tu? Ini berlaku kerana semua makhluk ni, semua makhluk dicipta asalnya untuk beribadat kepada Allah semata-mata. Bila orang beriman memenuhi tanggungjawab beribadat, maka pihak lain meninggalkan tanggungjawab itu. Pihak lain itu siapa? Kristian ke Yahudi ke Buddha semua sekali. Maka pihak itu akan mendapat bahagian pihak yang lain. Sebab apa dia? Maksudnya kalau tengok pada hadis ini secara literal Allah Ta'ala memang tak mahu masukkan manusia ke dalam neraka. Masuk syurga belaka. Tapi manusia yang degi buat pilihan yang salah, akibat dia mereka ke neraka. Lalu rumah mereka dalam syurga diwariskan kepada ahli syurga. Sepatut kita masuk syurga, kita dapat satu rumah. Tapi dapat ekstra. Kenapa dah aku peruntukkan untuk si fulan. Tapi dia dulu masa di dunia degi tak dengar cakap. Lalu dia ke neraka. Rumah ni dah dibina. Ambil kamulah wariskan rumah ni. Kerana kamu telah memenuhi segala syarat sebagai hamba. Seperti yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu cerita dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan sebenarnya tuan-tuan kalau kita perhati agak konsisten. Dalam Al-Quran bila sebut mengenai syurga, Allah pakai perkataan waris. Sebab apa? Nak sedarkan kita tak layak. Kita cuma mewarisi syurga kerana rahmat Allah. Ni beberapa ayat lah. Macam ni, nombor 2 ni. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadikan aku, ya Allah, kata Nabi Ibrahim. Ni surah Syu'ara ni. Surah yang ke-26. Ayat yang ke 85. Dia kata, jadikan aku, ya Allah. Nabi Ibrahim berdoa ni, bukan kita ni. Nabi Ibrahim. Jadikan aku pewaris syurga yang penuh nikmat. Sama juga surah Maryam. Allah kata, tilkal jannah. Itulah syurga allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa, penuh takwa, takut pada Tuhan. Sama juga ayat atas ni. Ini cerita dalam surah Al-A'raf.
Ahli syurga masuk syurga, mereka pun kata wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Dia kata Allah, segala puji bagi Allah yang telah bagi petunjuk kepada kami akan syurga untuk Islam. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami tak akan dapat hidayah ini laula an hadana Allah, kalau bukan kerana Allah bagi hidayah kepada kita. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Tuhan utusan atau rasul Tuhan kami bawa benda hak benar. Betul dia cakap dia, kalau dengar cakap Allah ni masuk syurga. Lepas tu wanudu, lalu diseru kepada mereka. Antilkumul jannah, bahawasanya itulah syurga-syurga uristumuha yang kami wariskan kepada kamu bima kuntum ta'malun, kerana apa yang kamu kerjakan dahulu. Jadi kesimpulan dia, kita masuk syurga kerana rahmat Allah. Dan kita diwariskan, dapat ke syurga, dapat pewarisan syurga yang asalnya menjadi milik orang lain, hak degi, hak kufur, kerana rahmat Allah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Habis kan? Kalau ikut sebenarnya, habis tu cerita berkaitan dengan ayat 1 sampai 10 dalam serba ringkas. Tetapi saya rasa saya nak share juga beberapa perkara, mungkin dalam masa yang berbaki, dalam mungkin kata 15 ke lagi 30 minit, topik-topik lain dalam surah Al-Mu'minun yang mungkin lepas ni kalau ada masa ataupun tuan-tuan boleh cek balik sendiri. Boleh cek balik sendiri. Yang pertama, beberapa isu pilihan dalam surah ni. Sebab kalau kita nak kata kita sendiri nak baca, tak ada bimbingan, mungkin tak sempat. Jadi saya boleh ekstrak, ambil beberapa cerita ataupun isi kandungan penting dalam surah Al-Mu'minun supaya dia boleh sama ada menarik minat kita untuk memahami surah ni secara lebih mendalam. Yang pertama, asas ilmu embriologi. Ini disebut pada ayat 12 hingga 14. Di dalam Quran, in fact, dia beberapa ayat sebut cerita mengenai embriologi, kejadian manusia daripada sekian ke sekian ke sekian ke sekian lahir sebagai manusia. Dalam surah Al-Hajj, sebelum surah Al-Mu'minun ni, surah Al-Mu'min surah yang ke-20 23. Surah sebelum ni, surah yang ke-22, sama juga di pangkal surah ayat ke-6, ayat 6 ataupun 7 disebut juga isu berkaitan embriologi. Dan ini antara kita kata apa, tanda mukjizat Al-Quran. Bayangkan Al-Quran yang turun bila 1400 tahun dahulu boleh cerita dengan tepat mengenai asas-asas ilmu embriologi. Dan pernah ada pengkaji-pengkaji saintis kemudian dia kaji pada zaman ni, masuk Islam, dia kata mustahil orang pada zaman Muhammad 1400 tahun dahulu boleh cerita dengan tepat proses kejadian. Kalau baca ayat ni, Allah kata thumma khalaqna an-nutfata 'alaqah fa khalaqna al-'alaqata mudghah. Daripada air mani jadi daging alaqah, darah, lepas tu daging, terus. Ini tanda mukjizat Al-Quran. Sebab mustahil orang zaman Nabi boleh sentuh benda ni. Allahu Akbar, subhanallah. Ini tuan-tuan boleh teroka sendiri lah dalam surah Al-Mu'minun ni. Kemudian kalau kita perhati daripada ayat 23 sampai 24, ini kisah para Nabi. Ini ulangan-ulangan. Cuma dalam setiap surah dia ada kisah-kisah yang mungkin kita kata tak disebut dalam surah lain. Dan kita boleh tengok dalam surah ni cerita Nabi Nuh, Hud, Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Nabi Musa dan Nabi Isa. Lagi kita tengok juga dalam surah ini dicerita mengenai logik berkaitan dengan tauhid. Dan logik-logik ini sebenarnya mudah diterima oleh manusia. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita baca tadabbur Al-Quran, Al-Quran ni full of logik. Al-Quran Allah Ta'ala beri jawapan dengan logik. Lepas tu kalau kita belajar agama, dia jenis-jenis dalil ni ada dua jenis dalil. Ada dua jenis dalil. Yang pertama dia kata dalil aqli, logik. Dalil berdasarkan logik akal manusia. Dalil aqli. Satu lagi dalil naqli. Naqli pada perkataan naqala. Akal tu akal manusia lah. Walaupun ada makna dia tu, akal tu. Tapi tak apa. Naqli, naqala pindah. Pindah tu maksud pindah daripada autoriti atas ke bawah. Allah pindahkan wahyu itu kepada Jibril. Jibril pindahkan wahyu itu kepada Nabi. Lalu benda tu pun ada dalam Al-Quran dan juga hadis. Walaupun kita kata Al-Quran ni dan juga hadis Nabi adalah dalil naqli. Dalil naqli. Dan dalil naqli biasanya kita orang beriman bila sebut dalil naqli ini firman Allah, ini sabda Nabi, kita orang beriman kita tak question lagi lah, kita telan ya. Contoh kita kata kena bayar zakat.
zakat pada sekian. Lepas tu kita kata betul ke? Lalu orang yang bercakap bawa dalil. Allah Ta'ala suruh tu. Dia pun baca ayat. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Ataupun dia kata apa? Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadih. Itu contoh zakat tanaman. Bila keluar je ayat tu, atau bawa hadis lain, orang beriman, okey, saya terima. Bulat-bulat kerana ini adalah wahyu. Ataupun kita dalil naqli. Tetapi kalau kita perhati kaji Al-Quran, walaupun Al-Quran hadis ini dia berstatus dalil naqli, tetapi dia macam contoh ayat ni lah. Tetapi dia juga boleh kita exploit, tukar menjadi dalil aqli, logik. Contohlah ayat ni. Walaupun status dia naqli. Contoh kita kata apa? Kita tak ada sembah banyak Tuhan. Kita kena sembah Allah Tuhan yang satu. Lepas tu katanya penyembah berhala, penyembah tokong ataupun penyembah tangkal orang Melayu percaya sangat dengan tangkal, dia kata ya ke tak boleh? Tak boleh, Allah tu Tuhan yang satu. Kita baca ayat ni. Katakan dia sanggah, dia kata tak payah baca ayat Quran lah, aku memang tak percaya pada Quran, aku nak logik. Kenapa tak boleh sembah patung, tangkal, azimat? Kenapa kena sembah Tuhan satu saja? Dah dia tak terima, sebab dia tak terima Al-Quran sebagai dalil hujah. Kita pakai ayat yang sama, tapi kita tengok makna dia, kita modify. Tengok Allah kata apa hujung tu. Allah kata Allah sekali-kali tidak akan ada anak. Dan tak ada Tuhan pun selain pada Allah. Kalau ada banyak Tuhan lah, tentu setiap Tuhan akan menguasai dan menguruskan segala yang dicipta secara bersendirian. Dan tentulah setengah Tuhan tu akan bertindak mengalahkan setengah Tuhan yang lain. Maha suci Allah. Jadi kita tak payah kata firman Allah. Kita pun guna ayat ni tapi kita ambil logik dia. Bro, kamu kata berhadiah Tuhan, banyak Tuhan. Kalau Tuhan ni banyak, bergaduh. Contoh mudah lah. Kereta ada 2 steering. Boleh buat tak? Kereta 2 steering. Hak ni nak pergi ke kanan, hak tu nak pergi ke kiri. Lama-lama pecah 2 kereta. Rosak. Accident. Dia tak boleh. Contoh mudah. Dalam sebuah negara ada 2 Perdana Menteri. Macam mana? Satu Perdana Menteri hak tak cukup phone support tu pun hura-hara dah Malaysia gitu sekejap. Seorang Perdana Menteri yang tak dapat phone support tu pun hura-hara. Bayangkan kalau ada 2, 3, 4, 5 Perdana Menteri. Kacau bilau. Usahkan kita kata ada 2 steering. Kadang-kadang 1 steering tu pun ada perselisihan dengan penumpang pun dah tak boleh. Bayangkan 2 steering, 3 steering. Jadi maksudnya ayat tadi tu dalil naqli. Tapi kalau kita faham makna dia, kita pusing balik, dia boleh menjadi logik-logik. Contoh banyak dalam Al-Quran. Contoh, Nabi semasa di Mekah berhadapan dengan musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy ni ragam. Rencam jugalah akidah mereka. Antara akidah mereka, orang Mekah ni mereka tak percaya mati boleh hidup balik. Antara contoh kita baca akhir surah Yasin. Datang seorang lelaki, jumpa dengan Nabi, dia kata apa? Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia kata Muhammad, siapa yang boleh hidupkan tulang-tulang? Dia bawa tulang. Tak tahu dia gali kubur siapa, dia ambil tulang-tulang manusia yang dah mati. Pergi jumpa dengan Nabi, apa letak? Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Muhammad kata mati boleh hidup balik, cuba tengok tulang ni. Tulang ni dah hancur. Siapa boleh hidupkan tulang ni? Kalau kita nak jawab macam mana? Kita baca lah ayat seterusnya. Firman Allah. Dia tak terima dah Quran dia tolak. Jadi kita ambil ayat yang sama tapi kita modify. Allah kata فَأَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ. Bukankah Tuhan yang mencipta langit bumi itu boleh mampu untuk cipta benda seperti ini ataupun lebih lagi? Kita pun tanya balik. Contoh, lelaki tadi. Kita tahu okey tak apalah. Mu tanya aku, tulang ni siapa boleh hidupkan tulang? Mu kata mati boleh hidup balik. Tak logik. Sebab mana tulang ni boleh hidup balik? Okey, soalan pertama. Sebelum aku jawab, tanya balik soalan. Bro, nak tanyalah kamu. Tuhan ni ada ke tidak? Dia kata Tuhan tu ada. Itu kalau dia percaya Tuhan tu ada, tak apalah. Tak kira dia namakan Tuhan tu Allata, Uzza, Berhala ataupun Allah. Dia percaya ada Tuhan. Satu kuasa. Jadi kita tahu okey, kalau awak percaya ada Tuhan, settle masalah. Saya boleh jawab. Kita pun okey, cuba tengok langit. Langit ni jadi sendiri ke? Tak, mesti Tuhan cipta. Kalau langit yang begini punya hebat, tak ada tiang dan infinity luasnya,
ajaib, cantik. Tuhan boleh cipta, takkanlah Tuhan tak boleh nak hidupkan balik benda rosak. Contoh mudah lah. Saya bos, awak pekerja. Saya kata ke awak, sekarang ni saya arahkan awak untuk buat meja. Lepas tu katanya pekerja, oh bos nak meja, macam mana? Kita saya nak awak buat meja lebar sekian, panjang sekian. Lepas tu kata yang pekerja, okey, mana bahan-bahan mentahnya bos? Lepas tu kita berkata kepada pekerja kita, itu masalah awak. Saya nak meja, saya siap. Lepas tu dia pun okeylah, masuk hutan. Tengok ada batang balak. Ui, balak ni cantik ni. Nak kena tebang ni. Tebang, potong, buat meja. Dia pun balik semula ke office. Bos, saya dah jumpa batang balak tu. Saya rasa sesuai untuk dibuat meja. Bos boleh pinjam tak? Bos ada gergaji tak? Saya nak pinjam. Lepas tu kita berkata, itu masalah kamu. Aku nak meja. Oh tak, sudah. Dia pun cari gergaji, tak ada. Dia pun pergi ke pejabat mineral. Dia katanya, ada tak alat saya nak pinjam? Kenapa saya nak detect, nak cari besi dalam bumi? Sebab saya nak kena keluarkan besi. Dan saya kena bakar besi tu, buat gergaji, buat tukul, buat paku. Lepas tu orang dekat pejabat mineral tu bagilah. Dia pun pergilah masuk hutan mengembara. Cari detect. Akhirnya jumpa 10 kaki bawah bumi tu ada besi mentah. Dia pun korek pakai tangan. Sebab tak ada cangkul sama sekali. Darah-darah tangan ni. Korek, akhirnya selepas korek berapa jam, di dasar bumi dia jumpa besi seketul. Besi mentah. Bawa naiklah ke atas. Dia pun bakar besi tu, cair, dia pun bentuk jadi gergaji. Jadi paku, tukul semua sekali. Dia pun pikul lah gergaji tu masuk hutan tadi, tebang pokok balak. Lepas tu tariklah batang balak tu keluar, potong, buatlah meja. Akhirnya siaplah meja selepas assignment diberikan selama 2 bulan. Siaplah meja tu selepas 2 bulan. Dia pun bawa meja ni pergi ke bos. Bos kata, wow, saya kagum dengan kemampuan awak untuk buat meja ni. Lepas tu bos pun pakailah meja tu. Pakai dalam 5 tahun, patah kaki. Lepas tu bos pun panggil kita, meja awak buat dulu tu, patah kaki. Boleh tak awak repair? Lepas tu katanya, apa akan kata? Siapa akan? Si pencipta meja kata, bos, benda kecil lah. Kalau meja daripada tak ada dulu tu saya boleh buat, takkanlah nak repair meja ni, tak boleh kok. Benda simple. Itu satu jawapan. Jawapan yang kedua, contoh kita nak buat rumah ataupun kita suka kucing. Kita pun nak bela kucing, nak bela ramai kucing. Kita pun rangka, okey, untuk buat nak bela kucing aku kena ada sangkar kucing. Jadi kita pun nak buat sangkar kucing, sekian spesifikasi. Saya pun tanya, dia pun tanya, ada siapa-siapa tak kontraktor yang pandai buat sangkar kucing? Lepas tu ada seorang tu kata, ada, kenal. Kontraktor si Fulan ni, banyak ada projek dia buat. Dan dengan cerita KNCC pun dia buat. Lepas tu pergilah jumpa, tuan saya ni nak upah tuan untuk buat sangkar kucing saya. Saya nak sangkar kucing saya ni sekian. Spesifikasi dia. Boleh tak buat? Lepas tu katanya kontraktor KNCC, boleh. Cik, KNCC pun saya mampu buat, takkanlah sangkar kucing cik saya tak mampu nak buat. Lepas tu dia pun tengok plan cadangan kita. Lepas tu kita berkata, saya rasa awak tak mampu dah bina sangkar kucing saya. Lepas tu si kontraktor KNCC tampar kita segi. Dia kata, bodoh lah kamu ni. Kalau KNCC aku boleh buat, takkanlah sangkar kucing gini punya kecil aku tak boleh buat. Mu tanya Muhammad, siapa boleh hidupkan tulang ni sedangkan dia dah hancur? Kalau Allah buat tulang ni lah bro, in the first place, tulang ni sebelum jadi tulang, dia air mani dulu. Air mani tu datang daripada mana? Kalau Allah mampu transform air mani jadi orang, sudah pasti Allah yang sama mampu untuk hidupkan benda rosak macam pencipta meja tadi tu. Kalau Allah boleh buat langit sebesar-besarnya, takkan Allah tak boleh nak repair balik kamu mati dah ni. Ini logik. Asalnya naqli tetapi berpindah menjadi akli. Okey, contoh lain lagi dalam surah ni cerita mengenai cara menghindari kejahatan 2 jenis syaitan. Setan ni ada 2 jenis, setan manusia dengan setan jin. Setan manusia, tengok ayat ni. Cara dia Allah kata idfa billati ya ahsan. Tolak kejahatan itu dengan cara yang terbaik. Itu kalau orang buat jahat ke kita, itu setan lah tu, setan manusia. Cara nak hindarkan kejahatan dia, kita buat baik. Tapi kena sabar lebih sikit lah. Dalam surah Fussilat, surah 41 Allah Ta'ala sebut, nak buah ni kena sabar lebih. Tapi impact dia hebat, luar biasa. Musuh tadi tu akan jadi teman rapat.
Itu cara nak hindari kejahatan setan manusia. Tapi setan jin kita tak nampak, kita minta dengan Allah. Ni ayat berikutnya. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Ini doa yang kita baca untuk menghindari gangguan jin ataupun setan. Seterusnya antara perkara penting juga dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Cerita mengenai roh manusia ni tak boleh balik ke dunia. Terkurung di alam barzakh sampai kiamat. Allah kata sehingga bila orang yang kafir itu mati, mereka pun lepas mati ni berada di alam barzakh, mereka pun kata Rabbirji'un, Tuhan kembalikan aku ke dunia. Kenapa? Aku nak beramal saleh, aku terlepas gitu. Allah kata tak boleh. Allah kata wa min wara'ihim, di hadapan mereka barzakh, dinding pemisah sampai hari kiamat. Maksud berdasarkan ayat ni jelas perjalanan hidup manusia ni bila dah mati dia akan terkurung di barzakh, transit di situ sampai kiamat. Tak ada cerita roh balik. Roh balik mana Jumaat ke, roh balik hari raya ke, roh balik jadi hantu ke, tak ada. Itu semua karut. Bercanggah dengan kita kata akidah kita. Ini dalilnya. Macam mana orang boleh buat cerita tu? Macam cerita ni malam tahlil Suhailah balik. Siap balik jadi hantu. Ya Allah, kita tengok cerita ni saya tengok sebab nak tahu macam mana dia comply dengan akidah. Bila dia tengok cerita ni kata ya Allah mengarut sungguh-sungguh. Roh si mati tak boleh balik. Tak boleh balik. Tetapi tuan-tuan, hak ni berlaku di bulan Ramadan ni, biasa orang akan sabarlah. Bila tiba bulan Ramadan, semua roh berkumpul di Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala benarkan pula semua sekali. Ini karut kan? Ini tak betul. Tak betul. Tapi masalah page ni, dia buat nama ustaz. Jadi orang awam, hak tak tahu ni, share lah. Nak tahu tak berapa banyak share ni? Ini saya buat carian pada 17 Januari. Page ni. Tengok. 229,000 share. Likes. Share 360,000 share. Oh dari satu kerja pula kita nak cuci. Benda-benda khurafat macam. Lepas tu kita jangan dengar orang cakap, orang bilang, apa saja share belakang. Rujuklah pada sumber utama kita, Al-Quran dan juga Sunnah. Ini dalil daripada Al-Quran, dalil pada Sunnah pula. Ni, hadis ni, cerita sahabat Nabi. Jabir bin Abdullah. Ayah dia tu Abdullah bin Hakim tu syahid dalam perang Uhud. Lepas tu dia pun sedih lah. Dia sedih kerana kematian ayah dia. Nabi pun pujuk. Nabi kata apa? Nak dah aku khabarkan kepada kamu berita gembira tentang ayahmu. Katanya Jabir nak. Lepas tu Nabi kata, Allah tidak berbicara dengan sesiapa pun secara terus melainkan di sebalik tabir. Walaupun begitu Allah hidupkan ayahmu. Bukan hidup di dunia, hidup di alam barzakh tu. Lalu berbicara dengannya secara terus tanpa perantara. Seraya Allah berfirman, wahai hambaku, pintalah apa sahaja. Pasti akan aku tunaikan. Ayahmu pun cakap, wahai Tuhanku, hidupkan aku sekali lagi agar aku dapat mati syahid kerana agama membuat kali kedua. Allah pun jawab, Allah kata tak mungkin berlaku. Kenapa? Telah tetap keputusanku yang mati tak akan kembali semula ke dunia. Ini dalil pada hadis. Maksud roh tak boleh balik. Jadi usaha mengacau tu siapa nampak macam si fulan setan ya, tu setan ataupun jin yang nak rosakkan akidah kita, nak kacau kita, nak bagi kita percaya roh tu balik. Sebenarnya tidak. Ini disebut dalam surah Al-Mu'min. Panjang lebar lah cerita dia. Lepas tu lagi peristiwa akhirat. Bagaimana di akhirat kalau disebut ahli neraka ni, dia macam menyesal. Waktu dia kata Allah sekejap benarlah kami hidup di dunia dahulu. Panjang cerita ni, cerita peristiwa akhirat ni. Dan terakhir sekali tuan-tuan ayat ni. Ayat ni interesting, dia jadi ayat ruqyah. Kenapa jadi ayat ruqyah? Kalau kita mengaji Darus Syifa ke Darussalam, siapa-siapalah jenis ruqyah orang ni, dia ayat ni antara ayat asas. Jadi kita tertanya-tanya macam mana ayat ni boleh jadi ruqyah pula ni? Dia ada sebab dia. Tengok makna. Maknanya lebih kepada ancaman, kepada penderhaka. Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Adakah patut kamu sangka kami hanya cipta kamu tanpa sebab? Dan dan tidak ada hikmah, dan kamu tidak akan dikembalikan untuk diaudit. Fata'alallahu al-malikul haq, maka maha tinggilah Allah Tuhan yang pemilik, yang menguasai dan sebenarnya tiada Tuhan melainkan dia, sampai habis. Jadi ayat ni kalau kita tengok disebut dua benda. Disebut manusia ni ada purpose. Makhluk ni dicipta dengan tujuan-tujuan tertentu, bukan jadi saya saja. Maksud manusia, makhluk manusia dan juga jin bertanggungjawab terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka buat jahat,
akan dihisap dan dihumban ke neraka. Jadi kenapa ayat ni disandarkan kepada ruqyah? Antara hak kita boleh faham. Contoh ruqyah ni kata kalau orang kena rasuk dengan jin ataupun setan. Jadi bila jin setan merasuk, kita pun pergi, kita baca ayat ni ke dia macam bagi tazkirah. Bro, jin ke setan, kalau betul lah dia merasuk. Kalau betul dia merasuk. Sebab bukan 100% semua kena rasuk. Ada perbincangan panjang lebar lah tu. Bro, mu duk ingat mu boleh rasuk orang aniaya si fulan, tubuh kamu sakiti sekarang ni. Kamu ingat kamu ni kami cipta, Allah kata sia-sia. Kamu tak akan kembali. Takut sikit bro. Hari ni memanglah mungkin diupah oleh tukang sihir mana menyakitkan si fulan ni. Tapi mu kena ingat Allah Ta'ala tu ada. Fata'alallahul malikul haq. Dan baik mu keluar sekarang. Sebab Allah ada ni, dia boleh menghukum kamu di dunia dan juga di akhirat kalau kamu tak bertaubat. Ini kata logik dia. Sebab ayat ni berinteraksi kepada manusia dan juga jin. Lepas tu kenapa ayat ni jadi ayat ruqyah ni? Cerita dia gini. Cerita dia, seorang lelaki ditimpa penyakit. Dia kata, anna rajulan musaban marra bihi Abdullah bin Mas'ud faqara'a fi udunihi hadhihi al-ayah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi ni baca ayat ni. At-hasibtum annama sampai habis surah ni. Sembuh lelaki tu. Kemudian dia pun ceritakan cerita ni kepada Rasulullah. Nabi pun tanya. Abdullah bin Mas'ud tanya. Cerita ke Nabi. Nabi kata membaca ayat apa? Bimadza qara'ta fi udhunih? Membaca ayat apa wahai Abdullah ke telinga dia? Lepas tu katanya Abdullah bin Mas'ud cerita. Tengok hujung Nabi kata apa? Hadis dalam tafsir Ibn Katsir. Dia kata walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada pada tangan ataupun kuasanya. Kalau sekiranya seorang lelaki itu yakin, lau anna rajulan muqinan qara'aha ala jabalin lazala. Kalau yakin baca ke gunung-gunung pun hancur. Jadi tuan-tuan kena ingat, dia bukan ayat. Bukan ayat, tapi keyakinan si pembaca. Contoh, sahabat Nabi baca Fatihah je pun orang yang kena sengat ketua kampung, cerita ketua kampung dia sengat binatang berbisa sembuh. Tapi kalau kita baca, tak tentu lagi. Kenapa? Berbeza. Dia Fatihah, kita pun Fatihah juga. Berdasarkan hadis ini, keyakinan. Dan ayat Quran ni ulama umpamakan seperti apa? Seperti pedang di tangan pendekar. Kalau pendekar yang handal, dia ada 9 pedang, datang musuh 10 orang pun dia boleh tewaskan. Kenapa? Dia faham guna pedang tu. Dia tahu selek-belek pedang. Dan dia yakin dengan kemampuan pedang. Tapi kalau seorang lagi tak pernah pegang pedang, musuh seorang, silap air bulan, musuh tak bunuh pun dia tikam diri sendiri. Kerana keyakinan dia kepada pedang tu. Allahu'alam, habis ya. Setakat dulu, ada masa setengah jam lagi, saya stop sharing. Kalau ada soalan, kita buka untuk sesi soalan jawab. Allahu'alam. Alhamdulillah. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, kita pun sudah sampai kepada sesi soalan jawab. Jadi kepada sesiapa yang ingin bertanya, bolehlah buat pertanyaan di Facebook Ustaz Islam Newton, dan insyaAllah akan dijawab oleh Al-Fadhil Ustaz Abdullah. Bergantung kepada masa yang masih lagi berbaki. Jadi kalau tak ada soalan, saya boleh bacakan soalan untuk Ustaz lah. Boleh okay. Soalan daripada mana ni? Soalan sendiri ya? Ini soalan sendiri Ustaz. Sementara nak tunggu orang ni type. Sila. Baris. Ustaz, kadang ada golongan agamawan ni lah, kadang dia kata kejayaan sebenar hanyalah bila kita dah masuk ke dalam syurga Allah SWT kan. Jadi disebabkan pendapat dia orang macam tu, jadi dia tak bersungguh-sungguh dalam melakukan hal-hal dunia lain. Contoh bekerja pun tak ni, pasal dia beranggapan kat dunia ni tak ada kejayaan pun, kejayaan kat akhirat je. Jadi macam mana Ustaz? Betul, ada hadis tu. Nabi kata tiada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Tapi nak kena ingat, dunia ni jambatan ataupun ladang untuk kita ke akhirat. Dan Nabi dalam hadis-hadis Nabi sebut, contohnya Allah suka kalau seorang tu buat kerja, dia buat kerja dengan teliti. Satu. Kemudian kita kata untuk mencapai kebahagiaan ataupun kejayaan di akhirat, dunia ni sebagai tempat apa?
dunia sebagai tempat ujian, kita gunakan sebaik mungkin. Dia gini, kita ambil contoh ayat surah Al-Munafiqun. Ayat surah Al-Munafiqun, ayat terakhir itu. Allah kata apa? وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ. Perkataan as-saddaq. Allah kata, belanjakanlah harta kamu pada jalan Allah sebelum sampai saat mati kamu. Bila mati, seorang tu akan menyesal. Dia kata, apa Tuhan, kenapa kamu tak bagi sikit masa lagi untuk aku tangguh, supaya aku jangan mati lagi lah, bagi tangguh sikit lagi. Kenapa? Fa'as-saddaq. Supaya aku beri sedekah. Wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang yang salih. Maksudnya penyesalan itu berlaku sebab dia masa di dunia dahulu tak cukup sedekah. Tak cukup sedekah, tak cukup jadi orang salih. Dan penyesalan ini kalau ikut Abdullah bin Abbas refer kepada orang yang tak pergi haji walaupun duit ada. Orang yang kurang bersedekah walaupun duit ada. Contohlah dia masuk syurga besok, dia tengok kawan tu, tengok dia tu aset dia tak lebih pun daripada aku, lebih kurang aku ya. Dia B40, aku pun B40, tapi tengok kenapa dia syurga tinggi duduk dengan Nabi-Nabi. Rupanya dia kuat bersedekah, dia kuat beramal, dia gunakan segala ruang-ruang peluang semasa di dunia dahulu untuk beli kita kata ataupun berbakti. Allah menyesalnya aku. Kenapalah aku tak jadi macam dia? Kalaulah aku boleh balik. Tak guna lagi dah. Dah habislah waktu. Jadi tak boleh. Kita kena sedaya mungkin berusaha di dunia supaya kita dapat saham. Banyak currency akhirat tu, pahala tu banyak. Tak betul lah. Kefahaman sebegitu bagi saya tak betul. Itu fahaman yang boleh menyebabkan umat Islam mundur. Okey, go. Soalan tadi apa? So, macam mana nak naikkan keyakinan kepada Allah dalam kesembuhan rezeki dan sebagainya. Nak naik ini dia apa? Dia kena makrifat lah. Makrifat ni kenal Allah. Dia kadang-kadang kita tak kenal Allah lalu keyakinan kita itu tidak bertambah. Jadi untuk mendapat keyakinan ni kita kena tambah ilmu. Kita kena dalami kenal Allah. Kenal Allah ni banyak lapis. Contoh masa kita baru-baru belajar mungkin level kita 10%. Makin banyak kita belajar, makin tinggi kita kenal pada Allah. Dan proses, kita kata penambahan ilmu ni, belajar, dia kena berterusan. Dia tak boleh berhenti sekejap. Dan kebanyakan kita ni, kita jadi kurang yakin pada Allah sebab kita bergantung hanya pada ilmu kita dulu-dulu. Masa sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi kita tak tambah. Jadi kita tengok kenapa orang soleh ataupun para ulama, mereka mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Allah. Sebab mereka tambah ilmu. Ilmu itu boleh membuahkan makrifat, kenal kepada Allah. Itu cara mudah lah. Sebenarnya tak mudah pun, kena belajar secara berterusan. Ada lagi soalan? Ada? Tak ada? Ustaz, saya nak tanya kalau yang macam Ustaz cerita tadi, maksudnya itulah asbabun nuzul surah Mukminun tadi tu? Bolehlah dikatakan begitu. Kalau baca dalam kitab tafsir, biasa dia bawa ayat tu lah. Dia bawa ayat tu. Walaupun biasalah para ulama hadis ni dia berselisih pandangan. Dia kata hadis tu tak berapa nak sahih. Atau ada beberapa riwayat lain lagi lah. Tapi itu antara satu. Tapi pada riwayat tu yang paling saya suka doa tadi tu. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna. Kalau boleh doa-doa Nabi ajar ni kita sebar-sebarkan supaya kita rasa kagum dengan apa Nabi tinggalkan, bukan orang cadangkan doa ni dan sebagainya. Okey, benarkah golongan yang masuk syurga tanpa hisab boleh beri syafaat kepada orang lain untuk masuk syurga? Dia ada isu, ada sebuah hadis hadis Sahih Muslim. Satu hari Nabi duduk dengan para sahabat dia. Nabi kata sekumpulan besar umatku 70,000. Sekumpulan besar umatku 70,000 akan masuk syurga tanpa hisap. 70,000 masuk syurga tanpa hisap, tanpa audit. Direct lah. Lepas tu tiba-tiba seorang sahabat Nabi Uqasyah bin Mihsan, dia angkat tangan. Rasulullah dia kata doakan aku supaya dapat kotaan. Nabi pun doa, ya Allah masukkan dia. Kemudian sahabat lain pun angkat tangan. Rasulullah doakan aku sekali. Lepas tu Nabi kata sabaqaka biha Uqasyah. Uqasyah dapat dulu. Hadis tu kata 70,000. Dan kalau kita buat calculation, 70,000 ni 300, Nabi kata sebaik-baik kurunku, kemudian selepas itu 300 tahun pertama yang dikatakan salaf ni. Salaf ataupun salafus salih 300 tahun pertama Hijri. Lepas tu kalau kita kata 300 tahun pertama Hijri ni,
Orang hak baik-baik ni rasa lebih 70,000. Seolah-olah kita sekarang tak ada harapan dah nak dapat kota 70,000 ni. Lepas tu rupanya saya baca sebuah hadis lain, ada riwayat lain Nabi kata setiap 1,000 dalam 70,000 tadi, setiap 1,000 dia boleh tarik 70,000 yang lain. Jadi untuk kita boleh nak bertanya, benarkah golongan masuk syurga tanpa hisab boleh tarik bagi syafaat pada yang lain? Boleh. Tapi kita, katanya Hamka, janganlah kita menjadi pengira bintang. Tapi kalau boleh kita kena usaha biar kita jadi bintang tu. Ni kadang-kadang kata, hebat dia tu, banyak ilmu dia. Tapi kita duduk sana apa? Minum teh tarik, duduk sembang, cerita pasal bola dengan kawan-kawan kita. Kita tak cuba jadi hebat seperti orang yang kita pandang hebat, orang alim. Jadi mentaliti kita, kalau dia boleh jadi alim, dia boleh masuk syurga tanpa hisab, why not aku? Dan dia tu jadi perangsang untuk kita jadi seperti dia ataupun lebih baik. Jangan sekadar, dia tu soleh. Kita berjumpa dia, Ustaz, doakan saya. Boleh, tak ada masalah. Buat air tawar ke, air jampi. Jangan sekadar itu. Kalau dia soleh, kita kena jadi. Nabi kata apa? Nabi kata ada 2 jenis manusia yang perlu kita tak boleh iri hati. Nabi kata la hasala illa fitnatin. Tak boleh iri hati melainkan dalam keadaan dua keadaan. Orang yang diberikan Al-Quran, dia pun menegakkan isi Al-Quran siang malam. Orang yang diberikan harta lalu dia bersedekah dengan harta tu. Jadi untuk kita iri hati kepada 2 jenis ini boleh dengan cara dia jadi hebat dengan Al-Quran, dia kaya kuat bersedekah, kita kena berusaha supaya kita boleh jadi seperti dia. Jadi lepas ni bukan sahaja kita tanya soalan, ahli syurga masuk 70,000 boleh tarik orang lain. Kalau boleh tarik orang lain another 70,000, kita ke situ. Baru dah ada peningkatan sikit. Kita kata motivasi dalam diri kita. Allahu'alam. Okey, bagaimana nak menyatakan pada seorang yang kita tak boleh berinteraksi dengan roh walaupun secara mendengar suara orang yang telah meninggal ataupun secara mimpi. Dia gini, dalam mimpi tak ada isu lah. Sebab dalam mimpi ni adalah nas-nas ataupun dalil-dalil menunjukkan kita boleh bertemu dengan ataupun bermimpi dengan orang mati. Bahkan ada sebuah kisah. Kisah ni pun disebut oleh para ulama lah. Kisah sahabat Nabi Thabit bin Qais bin Syammas. Dia ni sahabat Nabi yang luar biasa, calon-calon orangnya. Dia mati syahid dalam perang Al-Yamamah. Lepas dia mati syahid, sahabat lain bermimpi Thabit bin Qais yang mati dah tadi tu datang jumpa dia. Pesan, dia kata aku tadi perang, mati syahid. Lalu baju besi aku ni diambil oleh seorang tentera muslimin. Tentera ni khemah dia duduk di tempat sekian. Dia tutup baju besi aku tu dengan sebuah bekas. Jadi mau bagi tahu pada Khalid, panglima perang tu, pergi ke khemah tentera ni, ambil baju besi aku tu. Kemudian balik ke Madinah, jumpa dengan Abu Bakar, bagi tahu ke Abu Bakar aku ada berhutang dengan si fulan dan si fulan. Cari si fulan tu, tebus hutang aku tu dengan baju besi aku ni. Sahabat tu pun sedar, dia cerita ke Khalid, Khalid pergi cari jumpa baju besi tu. Balik ke Madinah bagi tahu Abu Bakar pun cari betul si fulan tu ada hutang, bayar. Maksudnya itu kita kata karamah para sahabat Nabi lah. Maksud bermimpi jumpa orang mati memang boleh, ada. Tetapi kalau secara jaga, contoh kata berinteraksi dengan roh walaupun secara dengar suara yang telah meninggal dunia, ini problem. Ini problem sebab dia bercanggah dengan nas Al-Quran dan juga hadis. Kalau dia dengar juga sebenarnya bukan dia dengar roh. Roh tu dah masuk ke alam barzakh. Barzakh tu dinding. Kita tak nak penetrate. Tak nak tembus ke sana. Mereka pun tak boleh keluar. Jadi kalau kita mimpi tu seolah Allah Ta'ala tarik kita pergi ke sana untuk bertemu dengan mereka di sana. Tapi dia nak balik ke dunia tak boleh. Dah ada dinding. Itu dah jadi sunnatullah. Kalau orang yang mendakwa dia boleh berinteraksi, mendengar suara orang yang telah meninggal dunia, dia ada beberapa situasi. Yang pertama, dia halusinasi dengan setan ataupun jin yang nak sesatkan dia. Yang kedua, kemungkinan dia ni masalah ada mental disorder. Itu bukan real, bukan satu kelebihan. Kena pergi jumpa doktor. Kena pergi jumpa doktor, halusinasi tu. Sebab kalau ikut nas Al-Quran tadi, jelas orang mati tak boleh balik. Okay. Cuma cara dia kena bagi tahu kepada orang tu lah. Kita ni ikut Al-Quran dan juga sunnah. Ikut Al-Quran dan juga sunnah.
Bukan ikut orang cakap dia tu ada kelebihan. Dah, ikut Quran dengan sunnah. Settle masalah kita. Ustaz, kenapa orang mati syahid tak disolatkan jenazahnya? Adakah jenazah Nabi disolatkan oleh sahabat? Oh, bab fiqh ni. Cuma saya tahu, saya jawab, saya mampu lah. Orang mati syahid tak disolatkan jenazah dia sebab tubuh dia, darah-darah luka dia tu akan menjadi saksi. Bukan tak disolat, rasa solat cuma tak dimandikan. Mungkin salah soalan ni. Seingat saya disolatkan tetapi tidak dimandikan. Sebab luka-luka di badan dia tu menjadi saksi di hadapan Allah akan pengorbanan dia. Adakah jenazah Nabi disolatkan oleh para sahabat? Seingat saya disolatkan oleh para sahabat. Ini saya lupa nak kena cek balik. Tapi seingat saya, setahu saya disolatkan seperti biasa. Okey. Ustaz tadi Ustaz kata apa ni, ayat tu dijadikan ayat ruqyah kan? Lepas tu ayat ruqyah je lah, bukan ayat pelaris kan? Pelaris ni macam mana? Sebenarnya pelaris tak perlu ayat. Perlu juga ayat. Maksudnya kita umat Islam ni kadang-kadang world view kita, cara fikir kita kena lebih logik dan juga saintifik. Contoh ada sebuah hadis Nabi berdoa, Nabi kata Allahumma barik li ummati fi bukuriha wa kama qala. Ya Allah bagi keberkatan kepada umatku di awal paginya. Lepas tu seorang sahabat Nabi, hadis dalam Sunan Ibn Majah. Seorang sahabat Nabi Sakhar Al-Ghamidi. Dia dengar doa Nabi tu dan dia perhati Nabi banyak berurusan di awal pagi. Hantar tentera ke apa semua sekali. Lalu Sakhar Al-Ghamidi dia pegang betul pada hadis Nabi tadi tu. Nabi doakan keberkatan di awal pagi. Lalu dia buat apa tu tak? Dia peniaga. Dia buat urusan perniagaan dia awal pagi. Dan dia antara sahabat Nabi yang kaya. Bukan dia amal doa tu. Tetapi dipraktik apa yang Nabi ajar. Contoh kalau kita nak kaya lah. Kita kata perniagaan kita nak betul. Kita kena ada ilmu lah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 10. Allah kata, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ. Allah Ta'ala tempatkan kamu di dunia dan dijadikan sumber kehidupan. Jadi untuk kita kembangkan sumber kehidupan tu kena ada ilmu. Sains lah kena ada ilmu. Contoh kita nak kaya. Orang buka restoran nasi lemak. Kita pun buka restoran nasi lemak. Orang buka di corner lot. Kita buka depan rumah kita. Memang tak laku. Maksud dia ada sains. Al-Quran suruh kita berfikir untuk kita kaji benda tu. Lalu apa nak buat? Lalu kita pun dengan ilmu kita kata perniagaan. Allah Ta'ala buka ilmu perniagaan. Kita letak di tempat betul. Produknya betul. Teknik marketing pun betul. Ayat-ayat kita tarik orang pun betul. Dia benar macam tu menyebabkan kita beruntung. Bukan kata shortcut, baca ayat ni Ustaz. Baca ayat ni orang datang, kita pun jadi kaya raya, berniaga. Bukan begitu. Saya kurang setuju. Saya lebih setuju kalau kita bergerak mengikut sunnatullah. Ustaz, pada tafsir ayat qul huwallahu ahad, dhamir huwa itu seperti mengikut tafsir salaf salih. Benar ni sebenarnya kita maklum biddin minad darurah. Apa? Atau berkata benar ni jelas terang lagi bersuluh. Majoriti ulama tafsir, kita kata ulama tafsir muktabar, bukalah kitab tafsir mana pun, Tabari ke Ibnu Katsir ke apa, terang-terang qul huwallahu ahad, huwa tu kembali kepada Allah. Jadi tak perlu persoalah benda tu. Tiba-tiba ada seorang dua bawa tafsiran batini, tafsiran pelik-pelik kata huwa tu refer pada Nabi Muhammad. Kita bagi saya abaikan. Sebab apa kadang-kadang setengah orang ni apa pepatah Arab kata apa, khalif tu'raf. Kamu bercanggah dengan orang, kamu akan dikenal. Nak popular buat benda pelik agak-agak nak popular buat benda pelik. Contoh, nak popular. Kita pergi dekat bangunan UMNO macam dulu budak tu buat. Pergi dekat bangunan UMNO, turunkan bendera UMNO. Naikkan bendera PAS. Mesti popular. Tapi apa kita dapat manfaat? Orang sekalian jadi pening. Dan bagi saya, tafsiran mengatakan qul huwallahu ahad ini dah terang lagi bersuluh refer kepada Allah. Jadi tak payahlah kita merumitkan pemikiran, memeningkan masyarakat awam, nak kena faham pula konsep Muhammad, dia keluar cerita banyak benda lah. Dan bagi saya benda-benda macam ni kita tak payah sokong. Benda terang lagi bersuluh. Mungkin Ustaz boleh bagi nasihat terakhir untuk para pendengar. InsyaAllah. Nasihat terakhir okey. Kita dengan Al-Quran ni ada dua interaksi yang perlu kita jaga.
Interaksi pertama, interaksi secara kuantiti. Bacalah Quran sebanyak mungkin. Sebab Nabi kata, kedudukan kita dalam syurga tu naik pada ayat terakhir yang kita baca. Lagi banyak kita baca, lagi banyak kedudukan kita. Dan kalau orang tanya saya, Ustaz, saya ni nak dekatkan dengan Allah, saya kena masuk tarikat apa? Saya kata, tak payahlah awak dah sibuk-sibuk nak masuk tarikat. Awak buat hak paling utama. Zikir terbaik adalah Al-Quran. Direct dengan Allah. Kalau baca zikir tarikat lah, apa-apalah. Jangan salah faham, bukan saya anti tarikat. Itu satu cara kerohanian. Tapi kalau tanya saya secara prioriti, sebab saya jumpa ada orang yang kononnya ambil tarikat, berzikir. Tapi bila kita suruh dia baca Quran, tak pandai mengaji. Tak pandai mengaji. Jadi kita kata prioriti dia salah. Jadi saya kata baca Quran. Baca Quran, kita akan dapat pahala per huruf. Bismillahirrahmanirrahim. 19 pahala dapat. Sebab Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Jadi kuantiti pertama awak dengan Al-Quran. Kuantiti pertama awak dengan Al-Quran. Kemudian seterusnya interaksi kita secara kualiti. Kualiti ni tadabbur. Jadi untuk kualiti ni jangan banyak. Kuantiti tadi baca biar banyak. Khatam sebulan sekali ke masya-Allah. Atau khatam 3 bulan sekali ke masya-Allah. Hak tu teruskan. Biasa kita buat hak tu lepas maghrib. Continue lah. Jadi macam makanan. Yang kedua, kualiti. Kualiti ni tadabbur lah. Dan kualiti jangan banyak. Kalau boleh kita ikut teknik Nabi lah. Nabi tak banyak ajar sahabat Nabi ni untuk penghayatan. Dia bayar 5-5-5. Untuk kualiti ni, kita ambil lepas subuh. Waktu kita fresh. Dan jangan lama. Takut kita bosan. Baca 5 ayat cukup. Baca 5 ayat. Lepas tu kita pun perhati ayat tu. Tak faham, refer tafsir. Tak faham, rujuk ahli. Jangan memandai. Kalau ayat tu cerita mengenai syurga, kita reflect diri kita, layak ke tak tidak dengan perangai kita untuk ke syurga seperti ayat ni. Cerita ni cerita pasal orang munafik. Jangan tembak kawan kita, ui kawan aku tu munafik rupanya berdasarkan ayat ni. Jangan sibuk orang. Sibuk hal kita. Ish, ada perangai munafik ni pada aku. Astaghfirullah, ya Allah jauhkan aku. Kalau ada biarlah bantu aku supaya aku boleh buang. Maksud kita duduk sibuk dengan kualiti tadabbur, reflect diri kita. Lama kelamaan insya-Allah kita akan jadi semakin baik. Itu nasihat saya lah. Okey, tafsir isyari. Tafsir isyari ni sebenarnya tuan-tuan, dia kalau boleh lah. Kalau tanya saya tafsir isyari boleh ke tidak, bukan semua orang boleh bercakap mengenai tafsir isyari. Memang ada pandangan mengatakan tafsir isyari ni diasaskan ataupun diekstrak daripada peristiwa surah An-Nasr, idza jaa nasrullah, yang orang tanya Sayyidina Umar ni dia kumpulkan sahabat Nabi ni, Abdullah bin Mas'ud, anak muda. Abdullah bin Abbas. Ketika Nabi wafat umur dia 13 atau 15 tahun. Kemudian pas zaman Sayyidina Umar, Abdullah bin Abbas yang budak muda, umur dalam kita kata belasan ataupun 20 tahun ni, dia letak sekali dengan sahabat Nabi hak senior dalam hak pernah terlibat perang Badar. Jadi sahabat-sahabat hak tua ni macam kurang selesa lah. Dia kata, Amirul Mukminin Umar letak budak muda ni hak sebaya dengan anak kita bersama kita. Satu hari Sayyidina Umar pun kata, apa pandangan kamu mengenai surah idza jaa nasrullahi wal fath? Kata para sahabat, bila dapat kemenangan kena banyak bertasbih. Dan Nabi pun selepas pembukaan kota Mekah, Nabi banyak bertasbih. Sebab ayat tu kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Lepas tu tiba-tiba Abdullah ibn Abbas dia kata apa? Aku ada pandangan lain. Lepas tu katanya Sayyidina Umar, sudah jawab. Dia pun kata idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang kemenangan daripada Allah, maka itu adalah kata fadzalika na'yu Rasulillah atau kama qala. Fadzalika na'yu Rasulillah, itu tanda kewafatan Rasulullah. Semua dalam tu terkejut belaka. Terkejut. Dia kata tak pernah dengar tafsiran sebegini. Dan bila cek balik, betul. Betul. Macam mana betul tu? Selepas turun surah idza jaa nasrullah, dikira memang tak lama selepas itu, dalam tempoh 80 ataupun 100 hari tak silap saya Rasulullah wafat. Ini prinsip asas pada tafsir isyari. Tapi tuan-tuan, ramai orang di luar sana dia kata ini tafsir isyari. Minta maaf saya cakap, ramai di luar sana perasan mentafsirkan Al-Quran dengan tafsir isyari. Awak kena ingat, cerita tafsir isyari yang dikaitkan dengan peristiwa Abdullah bin Abbas, kita kena ingat Abdullah bin Abbas itu siapa? Abdullah bin Abbas tu
sahabat lain, Abdullah bin Mas'ud kata dia tu terjemahan Al-Quran, dia tu penterjemah Al-Quran. Kita belajar, kita tengok watak dan juga kita tengok keilmuan yang ada pada Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Umpama kita kata impossible nak cari orang yang begitu faqih dan dia pun ada keberkatan tersendiri. Nabi doakan dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi ajarkan, Nabi doa untuk dia, ajarkan kepada dia ilmu tafsir. Jadi orang seperti Abdullah bin Abbas inilah yang selayaknya kalau kita kata nak buat tafsir Isyari tu. Bukan orang-orang biasa. Tetapi bukanlah saya kata saya nak tutup possibility ada ataupun tidak tafsir Isyari, tetapi saya suka kalau sekiranya kita ikutlah laluan biasa. Laluan biasa yang difaham oleh para ulama muktabar sedunia, rujuklah kepada tafsir muktabar. Hak dah sedia ada. Sebab apa kita bimbang dia ni ilmu tak seberapa, bahasa Arab pun buta. Ada ilmu sikit-sikit, tiba-tiba kononnya saya dapat ilham ini tafsir Isyari. Dia merujuk pada ini. Kita bimbang kita melakukan kesilapan dalam memahami ayat Al-Quran itu tidak seperti kehendak Allah. Tafsir Isyari ada ke tidak? Ada. Tapi siapa yang layak? Kita kata yang selayaknya orang kita kata seperti Abdullah bin Abbas ataupun orang yang ada ilmu yang cukup. Bukan dia baru sehari dua kenal dengan agama, lepas tu buat amalan tertentu, dapat ilham, belajar ilmu laduni. Contoh, lepas tu dia baca Quran, dia nampak tafsir Isyari. Kita bimbang setan tipu dia. Allahu'alam. Bisa, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jadi untuk makluman hadirin hadirat dan dirahmati Allah SWT sekalian, majlis kita sudah pun sampai ke penghujungnya. Ribuan terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari bin Abdul Rahim Al-Hafiz atas perkongsian sebentar tadi. Diharapkan kita semua dapat mengambil pengajaran dan manfaat mengenai arti sebenar sebuah kejayaan yang benar-benar diiktiraf di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pihak majlis sekali lagi mengingatkan kepada para peserta agar membuat pendaftaran menggunakan Google Form yang telah disediakan di pautan Facebook Islam UTM. Ini untuk memudahkan tuntutan mata CPD atau SMP. Jutaan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari dan hadirin hadirat yang sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini hingga ke akhir program. Terima kasih yang tidak terhingga juga diucapkan kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan program Tafakur Ibrah Al-Quran pada malam ini. Semoga kita semua berjumpa lagi pada masa yang akan datang. InsyaAllah tutup majlis dengan tafsir kafarah dan surat As. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.